Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan Kak Nida. Apa khabar hari ini? Hari Jumaat, hari yang mulia. Okey, hari Jumaat hari ini 14 hari bulan April 2023. Hari Jumaat. Siapa kawan-kawan Kak Nida yang ada di online ketika ini? Yang ada di dalam TikTok ketika ini? Jom kita sama-sama borak-borak santai. Assalamualaikum kepada Rahayu A7. Terima kasih join Kak Nida. Terima kasih kepada user JK Yi. Pok Yi, Assalamualaikum. Kenapa nama lain ni Pok Yi? Okey. Terima kasih. Waalaikumsalam. Cikgu bukan. Kak Nida bukan cikgu. Okey. Ningsih, Hayati. Terima kasih. Apa khabar anda semua? Kepada Cik Chan 37700. Ini right. Ini Chan ni selalu bagi Kak Nida like banyak-banyak ni. Terima kasih kepada Zekce. Apa khabar anda semua hari ini? Hari Jumaat yang mulia. Okey. Hari ini okey, tu nama kedai ikan celup tepung bo. Oh, ya ke? Wah, okey. Assalamualaikum kepada Afrakrin Seriwati Prima Hobson. Maaf, sorry, pagi-pagi ni suara belum keluar lagi. Assalamualaikum kepada Firdaus 750. Terima kasih join Kak Nida. Okey, hari ni Kak Nida nak share kan, semalam kan Kak Nida bercakap tentang auto debit account gap. Okey, kita boleh menang setiap bulan bunga emas program. Okey, semalam ada seorang tu tanya dengan Kak Nida. Kak Nida, satu saja ke hadiah di dalam public goal ni kan, di dalam consider macam kita nak menang auto debit account gap ni, satu je ke hadiahnya? Okey, tidak dek, sebab Kak Nida pun memang sebut satu je, bunga emas program. Okey, hakikatnya kita boleh menang selain daripada bunga emas program sebagai hadiah utamanya. Apabila kita subscribe auto debit account gap, boleh mula dengan serendah 200. Account debit tu adalah account di mana kita setiap bulan tolak daripada gaji menyimpan emas melalui account gap, Gold Accumulation Program pengumpulan emas. Okey, kalau kita subscribe auto debit account gap, peluang menang hadiah utamanya adalah bunga emas program. Okey. Hadiah kedua adalah bunga emas 5 gram, emas fizikal 24K999. Okey. Lepas tu seterusnya 1 dinar, setengah dinar, 1 gram, 0.5 gram. Lepas tu Aurorous earring. Okey, ada 2 set. Lepas tu C-wallet RM50. Lepas tu pula card folder. Card folder yang macam ni. Apabila kita menyimpan emas, kita akan terima card folder macam ni. Dapat percuma. Okey, itu adalah hadiah yang ke-11 hingga ke-20. Jadi maksudnya, kita simpan emas, kita menang emas. Kalau kita menyimpan paling rendah RM200 pun kita dah layak untuk menang cabutan betul tu setiap bulan sepanjang 12 bulan. Okey, bukan sekali sahaja. Jadi semalam Kak Nida, bila customer Kak Nida tanya satu je ke hadiahnya? Tidak. 20 hadiah di mana hampir kesemuanya adalah menang emas. Jadi best ke tak best kalau anda menyimpan? Ya, betul-betul Cik Pok Yi. Pok Yi, kalau free, jom kita sama-sama borak ni. Kita nak borak sama-sama tentang penyimpanan emas ni. Kalau boleh, jom. Kak Nida, kalau boleh nak invite Pok Yi, jom kita sama-sama. Kalau Pok Yi online, Kak Nida try nak cari Pok Yi dalam ni. Okey, boleh tak Pok Yi request dan Kak Nida invite? Sebab Kak Nida tak boleh jumpa Pok Yi di dalam ni. Kak Nida cari Yati pun tak jumpa, tak tahu kenapa. Okey, so kalau boleh jom request dan Kak Nida invite kat sini. Guess, Kak Nida try nak try invite Pok Yi. Kak Nida nak try invite Yati pun tak jumpa. Tak tahu kenapa. Daripada hari tu Kak Nida nak try invite Yati, tapi tak tahu, tak jumpa. Sebab dia ada di dalam, dia tengah dia tengah live tapi tak boleh jumpa. Okey. Tak tahulah kenapa. Setting tak tahu something wrong ke macam mana. Oh ya, ada tak? Jom Kak Nida invite.
Okey, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Pok Yi hari ini, hari Jumaat? Wah, kita berkopiah ya hari ni. First time tengok Pok Yi berkopiah. Kopiah ke songkok tu Pok Yi? Kita panggil apa? Kopiah. Kopiah. Boleh? Kopiah. Okey, Kak Nina nak tanya, kalau macam bulan puasa ni, Pok Yi tutup kedai kan? Tutup kedai kan? 1 bulan tutup. Cuti 1 bulan. Sebulan tutup. Assalamualaikum kepada Cik Jad. Terima kasih join. Okey. Sebulan tutup. Jadi apakah aktiviti Pok Yi sepanjang sebulan Ramadan ini apabila tutup kedai? Apa aktiviti, ada bisnes lain ke macam mana? Okey. Masa cuti ni Pok Yi buat 24 jam standby Public Gold. Pok Yi cari new customer. Alhamdulillah dapat dalam 10 orang setakat ni. Pok Yi kebanyakan Pok Yi cari ni, Pok Yi pergi dekat bazar-bazar, Pok Yi pergi di kedai-kedai makan, Pok Yi bagi flyer-flyer dengan kad bisnes. Lepas tu cerita kat dia, dekat dia orang apa kelebihan dan kenapa kita perlu simpan emas dari sekarang. Jangan tunggu lagi, dari sekarang. Okey. Yang pertama biasa Pok Yi cerita sekiranya berlaku perkara-perkara terburuk dalam hidup kita. Kita tak boleh nak jangka. Kita betul kita sihat. Kita betul kita ada kerja. Kita betul kita kerja kerajaan ke, kerja swasta ke. Okey, kita rasa terjamin betul. Tapi orang yang baik ni selalu Allah uji. Orang yang baik ni selalu Allah uji. Jadi kita sentiasa kena buat persiapan untuk menghadapi ujian-ujian yang Tuhan tentukan kepada hamba-hamba dia. Jadi Pok Yi sarankan kepada orang-orang yang Pok Yi jumpa lah. Contohnya macam anak-anak kecil. Okey, anak kecil dari darjah 1 sampai tingkatan 5, 10 tahun kan belajar. Okey, Pok Yi saran kepada ke orang tua dia, kepada mak ibu bapa dia, Kak, mulakan simpanan emas untuk anak-anak kita 10 tahun sebab dia orang ni akan masuk IPT. Salah satu cara lah. Untuk IPT, so kita perlukan duit banyak. Biasa IPT ni dalam 15,000 ke 12,000 ke. Kita mula daripada sekarang. Daripada masa umur itu darjah 1. Darjah 1 kita dah buat simpanan untuk dia. Macam kita buat simpanan dalam bentuk duit juga. Tapi yang ni kita buat dalam bentuk mana apa ni ya? Ada kat tu. Dalam bentuk emas. Dalam bentuk emas yang tulis. Bentuk emas yang mana bernilai. Yang bentuk emas ni maknanya untuk masa depan lah. Pok Yi sarankan buka akaun gap iaitu akaun junior dengan bermodalkan RM100 je. Buat 10 tahun. Jangan usik. Jangan kacau. Bila dia dah habis belajar, dia akan masuk IPT. Mana anak kita ni tak perlu buat pinjaman PT-PTN. Okey, sebab kita ni kebanyakan masyarakat kita yang B40 ni gaji tak besar sangat lah. Ada tu cukup makan, ada tu bolehlah simpan sikit-sikit. Kita ambil sikit je. 10 tahun kita buat tu 20% daripada pendapatan kita buat simpanan untuk masa depan anak kita. Contohlah, kita buat 100 lah. Kalau gaji 1,000, kita ambil 100 je. 100 tu, satu hari RM3 je simpan. RM3 je simpan dalam tabung. Letak dalam tabung, cukup sebulan, kita beli mah, simpan mah pula. 100 sebulan. Dan bergantunglah kepada pendapatan masing-masing. Kalau lebih pun kita tetap ambil juga 20% daripada pendapatan kita. Buat simpan berterusan, konsisten. Yang penting tu secara konsisten. Kita dah mendidik anak kita tu buat simpanan. Buat simpanan dalam bentuk emas dan kita mengajar anak tu kenal emas. Budak-budak tu tak kenal emas, kita tunjuk emas ke dia. Contoh ni, nak raya dah ni. Nak raya ni kita tukar pula. Daripada kita bagi duit, kita bagi emas pula ke dia. Macam yang Kak Nida tunjuk tadi tu. Satu gram tu, kad raya tu. Sekarang ni design yang terbaru dikeluarkan oleh Public Gold.
Jadi comel loteng. Mana dalam gambar tu suasana kampung. Comelote Pok I Comelote. Sedap Comel. dengar bunyinya comelote. Ada pula sampuraya ni Pok I. Lagi comel lah. Ada. Saya bake kat mana tadi kat belakang. Okey, itu yang saya sarankan kepada ibu bapa lah. Ibu bapa sama ada anak yang baru kahwin ke yang dah kahwin, yang dah ada anak, yang belum ada anak, saya sarankan molek buat gitu. Kita buat simpanan untuk anak kita dulu. Untuk anak kita supaya nanti bila dah sampai masa nak masuk IPT, pertama kita tak perlu pinjam PTN. Okey. Yang kedua, kita dah buat persiapan awal. Jadi anak kita tu taklah menggabra nak isi borang tu borang ini tak. Kalau boleh kita ajar anak kita ni jangan berhutang di usia muda, dah ajar awal-awal. Jangan berhutang. Sebab hutang ni membuatkan kita ni menjadi miskin. Kerana hutang kita bergaduh. Kerana hutang kita terpaksa cari kerja lebih. Kerana hutang kita banyak mengeluarkan modal. Jadi kita elakkan dari sekarang. Khas generasi-generasi baru ni cuba jangan belajar berhutang. Kak Nida sama. Betul tu Pok I. Semalam pun memang kebetulan Kak Nida pun ada satu posting bercakap tentang hutang. Kak Nida pun bercakap tentang hutang. Hutang yang buat kita makin miskin. Dia ada hutang yang buat kita makin kaya tu ada tau Pok I. Contohnya hartanah. Okey, hartanah ataupun beli rumah untuk buat pelaburan seperti rumah sewa. Yang itu hutang yang sihat. Tapi kalau bisa kata hutang yang semakin miskin tu contohnya hutang kredit kad. Itu memang bahaya. Hutang nak beli kereta baru yang mewah. Okey. Contohnya lah kita sendiri poket banyak mana tetapi kita nak kereta yang mewah, hakikatnya lebih daripada 5 tahun setiap bulan nak bayar dengan amount yang tersebut selama bertahun-tahun. Kan? Seorang pakar-pakar kan Pok I, pakar-pakar kita punya kewangan ataupun dealer-dealer hebat selalu cakap second hand pun dah cukup Pok I. Okay? Kereta second hand, kenapa kereta second hand pun dah cukup? Sebab apa? Dia, betul, yes, pakar-pakar kewangan selalu cakap. Dan juga Tuan Zulkifli Syafiq ni bercakap tentang misi bebas hutang ni Pok I. Ya. Okay. So selalu bercakap tentang kalau misal kata nak beli kereta, biarlah beli kereta second hand sekalipun. Sebab apa? Nilai dia dah turun. Nilai dia dah turun contohnya. Jadi kita punya loan tu setiap bulan kita bayar pun kurang. Betul tak? Kita bayar kurang. Tak seperti orang yang beli kereta baru selama 5 tahun ataupun selama 8 tahun, 9 tahun bayar takat tu sama je kan Pok I. Itu yang dikatakan hutang yang buat kita makin miskin. Biarlah kereta second hand, alright? Okay, nilai dia dah turun jadi loan kita makin turun. Okay, yang itu antaranya kredit kad. Lepas tu ni, hutang yang tak perlu. Contoh apa tahu Pok I? Beli sofa. Beli benda-benda yang misal kata bukan keperluan, ia adalah kemahuan. Okey, kemahuan tu kemahuan tu adalah sesuatu yang kita boleh kawal, betul tak Pok I? Sebenarnya bab kata Tuan Zulkifli Syafiq, sebenarnya bukan kos sara hidup yang tinggi kan Pok I. Yang sebenarnya adalah kos gaya hidup. Okey? Sama juga kalau misal kata kita orang kata ada sofa tu, tak ada sofa tu, hidup juga, betul tak Pok I? Lainlah kalau kita tak ada, orang kata tak ada beli barang dapur, itu berbeza. Yang ini adalah kemahuan tu kita boleh kawal. Sebenarnya kemahuan tu boleh kawal. Jadi kalau misal kata kita dah terjebak dalam hutang, okey, pakar-pakar pun mengatakan kita settlekan dulu hutang kecil-kecil ni dulu. Hutang kecil-kecil tu kita habiskan dulu kecil-kecil tu. Lepas tu bila kecil-kecil, lepas tu baru kita fokus hutang yang lebih besar. Sebab kadang-kadang dia menjadikan stres kan. Bila kita dah stres, dia tak boleh tidur malam kan Pok I. Bila dia tak boleh tidur malam, kesihatan pun terganggu. Okey, sebab apa? Macam Kak Nida dulu, zaman bekerja. Okey, zaman bekerja ilmu tak ada tau Pok I. Belum kenal emas. Okey, belum kenal emas, belum ada simpanan. Jadi lepas tu bila kita terkesan dengan Kak Nida ni, kita anggap Kak Nida berada di dalam zon selesa selama 25 tahun bekerja. Hakikatnya kita bukan sentiasa selesa. Kan? Kita bukan sentiasa selesa sebab kita tak tahu apa nasib kita. Macam Pok I cakap, kita akan datang kita tak tahu.
akan datang kita tak tahu apa nasib kita. Jadi maksudnya antara kita kata yang kita kena standby adalah sesuatu yang menjadi penyelamat ketika gawat. Okey, penyelamat ketika gawat tu apa dia? Okey, Kak Nida sebelum tu nak cakap, Pok Yi, kalau kita masuk pertandingan, hadiah utama apa Pok Yi? 10 gram emas. Kalau kita masuk apa-apa pertandingan, hadiahnya utama mesti orang cakap apa? Pingat emas, betul tak? Pingat emas. Okey. Jadi kalau kita nak buat simpanan, yang paling utama kita nak simpan apa? Simpan emas. Jadi maksudnya orang akan cari emas. Contohlah kan Pok Yi, kalau hari raya, kalau Kak Nida ada sampul raya ni, okey, macam Cik Ijat kata, macam Arano tu boleh ke nak berhutang. Okey, Arano ni, okey, kadang-kadang ada orang yang salah faham. Okey, Arano ni apabila kita terdesak, kita hantar saja emas kita ke Arano dan kita akan dapat tunai segera. Tetapi jangan salah gunakan Arano tu sebagai tempat kita nak mulakan sesuatu, kita target Arano. Nak mulakan buat sesuatu, kita aimkan Arano dulu. Tidak kan Pok Yi? Bukan. Itu dah salah kan? Sebab apa? Upah simpan yang berada di dalam Arano itu tersebut, at the end kalau kita tak bayar berdikit-dikit, makin lama makin berat. Makin lama lebih orang kata lebih stres. Jadi maknanya apabila betul-betul terdesak, barulah kita hantar ke Arano. Itu kita kata peranan emas ini penyelamat ketika gawat. Bukan Arano dijadikan tempat utama untuk kita jual beli emas ataupun kita keluar masuk emas. Tidak. Bukan. Itu dah salah dah tu. Sebab kata Tuan Zulkifli Syafi'i ataupun Tuan Samsudin Kadir, emas ini merupakan penyelamat ketika gawat. Maksudnya apabila betul-betul gawat, kita gunakan dia sebagai tempat. Yes, betul tu. Apa tajuk buku tu Pok Yi? Tajuk buku ni Jom Simpan Emas. Nak belilah Pok Yi, macam mana nak dapat buku tu? Nak beli kat mana? Buku ni saya cari kat kedai buku ni, kat kedai dekat Terengganu ni. Ada tak? Kalau ada nanti Pok Yi, Kak Nida nak kirim, nanti kita jumpa, nanti Pok Yi bagi, boleh tak? Okey, saya cuba cari. InsyaAllah saya cuba cari. Okey, satu lagi Kak Nida, satu lagi Arano ni kita kena faham dulu. Apa itu Arano? Sebab kita tak nak penyimpan emas ni bergadai dekat Arano semata-mata nak beli emas baru. Bukan macam tu cara dia. Kita nak beli emas, nak simpan emas, nak beli nak simpan, buat simpanan emas ni, yang pertama ni Arano tu tempat gadai untuk kecemasan saja. Sekiranya kita nak guna duit kecemasan, bolehlah kita pergi dekat Arano. Tapi jangan kita belajar selalu ke Arano, sebab itu macam lubang lah. Tutup sana, timbul sini, tutup sana, timbul sini. Okay. Kita nak penyimpan emas ni berilmu. Dan kita bila dah ada ilmu, baru dia orang tahu. Tempat simpan emas ni di Public Go. Public Go ada sediakan satu tempat simpan emas, iaitu dia panggil dalam account gap tu lah. Arano ni tempat untuk kita gadai. Mana pinjam duit juga. Walaupun kita bentuk dalam bentuk emas, kita bagi emas kita pinjam duit je. Okey, lepas tu bila cukup masa, kita kena ambil balik emas gitu. Jadi penyimpan emas ni kena faham beza tau. Gadai tu tempat simpan emas tu kena bayar. Jadi tempat kita nak duit cash, tapi kita jangan ajar diri kita ni selalu ke Arano, sebab ke Arano ni sekiranya kita betul-betul perlu duit kecemasan baru pergi. Jangan selalu pergi. Sebab dia kadang-kadang dia jadi satu penyakit. Sebab kita kelemahan kita ni Arano ke mana-mana ke, selagi kita pegang duit tu dia ada aura negatif. Emas ni, emas 10 ni, emas 99.9 ni, dia ada aura positif. Emas 916 ni, dia ada aura negatif. Sebab 916, dia ada campur logam, campur besi, campur macam-macam. Berbeza dengan emas 99.9 ni, dia emas tulen betul-betul dan dia banyak mempunyai aura positif. Dia macam membimbing kita tu mana simpan. Duit ni dia panas. Duit ni dia sebab apa dia ada aura negatif? Sebab duit ni kalau kerajaan tak luluh, kita tak boleh guna duit. Beza dengan emas 99.
Emas 99 tak ada siapa boleh luluhkan dia. Dia berdiri dengan diri dia sendiri. Sebab tu dia daripada zaman dulu, zaman Nabi Adam, sampailah nak kiamat pun emas je. Ya. Kita dalam Al-Quran, dalam hadis emas, tak cerita pun pasal duit. Duit ni sebab tu dia jadi panas. Sebab kita yang buat duit tu. Kita yang reka duit tu. Dan kita pula ada stok. Luluh baru boleh guna. Kerajaan tak luluh tak boleh guna. Ingat tak masa perang Jepun? Perang Jepun duit daun pisang bersepoh-sepoh dekat pokok pisang lah, dekat rumah luar. Sebab tak boleh guna. Sebab Jepun kalah perang. Bila kalau satu-satu negara kalah perang, duit Jepun. Bila dah satu-satu negara kalah perang, dia punya duit tak laku dah. Jadi kita nak shopping tak boleh, nak beli apa-apa pun tak boleh. Jadi yang boleh membantu kita ni untuk jangka simpanan, jangka panjang, emas sahaja. Emas 999.9. Walaupun kita ada rumah, walaupun kita ada tanah, walaupun kita ada harta selain daripada emas, emas ni dia banyak kebaikan. Yang pertama dia tu comel. Kita tengok dia pun dah jatuh hati. Kita tengok dia pun dah berkenan. Kita tengok dia tu dia satu anugerah hak Tuhan bagi kepada manusia ni dah mana tak boleh pisah. Dengan emas tak boleh pisah. Sedangkan yang pakai 916 tu orang berebut nak beli. Tapi yang itu dia ada kekurangan dia. Berbeza dengan emas 10. Okay, orang Terengganu Kelantan dia panggil emas 10. Ya. Emas 10. Itu baru faham hari tu. Emas 10. Sebab emas 10 ni kenapa emas 10 tak cukup tak panggil emas 100? Sebab orang duk panggil 999.9. Apa duk panggil emas 100? Mana boleh? Kita hidup di atas dunia ni, Tuhan bagi ada satu yang kita kena cari. Mana? Tak cukup 100. Satu lagi, selain daripada emas 999, ada emas 100%. 1000%, 200,000%, 1,000,000%. Sebenarnya ada. Dan itu Tuhan akan bagi nanti selepas kita meninggal. Kat mana nak cari tu? Di dalam syurga. Sebab di dalam syurga lah emas 100%, 1,000%, 1,000,000%, katil emas, gelas emas, bantal emas, apa lagi? Tangga emas. Tu dalam syurga sahaja. Betul tak? Betul tak? Okey, baguslah ilmu Pok Yi ni. Okey, emas yang lengkapnya adalah di akhirat kelak. Betul tak? Okey. Yang kat dunia ni adalah sebahagiannya kan, yang belum lengkap. Sebab apa kita ni consider macam nak cari perfect tu sekarang ni kat dunia ni belum jumpa lagi yang perfect. Okey, macam yang Pok Yi cakap tadi. Okey, kalau memang kita kata, orang kata emas ni molek lah, comel lah kan. Okey, kalau kita tanya dekat Pok Yi sendirilah. Okey, Kak Pok Yi of course lah memang akan pilih emas je. Okey, kalau Kak Nida letak kat sini, dalam satu ampau ni Kak Nida letak gold bar emas ni dalam ampau ni. Okey, contoh ni pula lagi satu kat sini kita letak duit. Kalau kita tanya dekat orang, automatik orang akan pilih yang mana Pok Yi? Pilih duit. Of course akan pilih pilih duit. Sebab dia of course orang yang bijak, orang yang bijak dia akan pilih emas. Lepas tu kan kita tanya balik, kenapa pilih emas? Of course dia akan sendiri cakap, macam Cik Jad kata dia akan pilih emas. Yes, orang pun akan kata akan pilih yang emas, bukan dalam ni yang pilih ada duit kertas. Sebab apa? Dia sendiri dah tahu emas tu bernilai. Dia dah tahu emas tu lebih orang kata lebih consider bernilai berbanding dengan duit kertas, di mana duit kertas nilainya makin menyusut. Itu satu. Lepas tu kita tanya balik. Kalau macam tu, kalau nak buat simpanan apa nak buat? Dia tak akan jawab. Dia akan kata, bila tang simpanan aja dah mulalah garu kepala Pok Yi. Bila dah cakap tang simpanan. Tapi kalau nak terima tu, dia akan kata dia nak terima emas. Tetapi tang simpanan tu dia akan patah balik, dia akan kata garu kepala, tunggu, nanti, kemudian tak buat, langsung tak buat. Sebab kalau kita tak buat, sampai bila-bila pun kita tak akan buat. Macam Kak Nida dulu, mula pada 2018 kan Pok Yi? 2018 terkesan sebab apa? Kena terima BSS, maknanya company sell down. Jadi Kak Nida terpaksa menerima kenyataan tak lagi bekerja selama 25 tahun bekerja. Lepas tu kita rasa macam okey lah, alhamdulillah lah ada duit BSS. Kita rasa macam tak selamat tau Pok Yi.
Okey? Sebab apa? Bila kita pegang duit kertas ni dia senang aja menyusut. Dia senang aja cair, cepat aja dia cair. Kita masuk kedai dia cair, kita masuk shopping complex dia cair. Sedangkan kita tak perlu pun beli benda tu, duduk kat rumah lagi selamat. Tetapi dekat rumah pula ada apa? Shopping online. Okey, sama juga dia akan cair. Okey. Tetapi yang Kak Nida sendiri bila dah lately pun sedar juga, okey, yang ini dah tak keluar lagi dah Pok I. Tak ada dah, stok lama tu. Stok lama. Okey, sekarang ni persoalannya apa tahu yang kita nak highlightkan. Persoalannya kalau ini Kak Nida beli dulu ada dah 880. Okey, tahun 2019. Okey, kalau kita tanyakan duit kertas yang 880 tu, duit kertas tu kalau kita bayangkan dia boleh kekal tak dalam pers Kak Nida? Kalau 880. Yang ini Kak Nida dah kita dah bekukan. Emas ni kita masih lagi ada dekat tangan kita. Betul tak Pok I? Betul. Kalau duit kertas tu masih ada lagi tak dekat tangan kita? Jadi kita nak highlightkan kepada kawan-kawan semua di mana kalau kita menyimpan dalam duit kertas dan kita menyimpan dalam bentuk emas, mana satu lebih bertahan? Yes, jawapannya of course lah emas. Kalau kita bercakap dengan orang yang dalam bidang yang sama, of course jawapan dia emas. Tetapi kita nak bagi kesedaran kepada kawan-kawan kat luar sana, simpanan mana yang lebih padu, simpanan mana yang lebih naik nilainya, di mana Kak Nida beli 880 ketika itu 2 September 2019. Hari ini satu dinar ni berapa tak Pok I? RM1,319. Ya. Betul. Naik tak? Rasanya lebih RM500. Makin meningkat. Dia jangka panjang memang comel. Comel. Emas pun comel, naik pun comel. Okay, alright. Yang kita menyimpan emas pun mesti comel kan Pok I? Okay. Sebab apa kita sekarang ni nak bagi kesedaran bukan untuk diri kita sendiri saja. Kita nak bagi kesedaran kepada anak-anak kita ni. Okay. Janganlah macam Pok I kata buat hutang. Contoh, janganlah buat hutang kredit kad sedap je swipe tapi hakikatnya itu hutang. Ambillah kad yang macam ini. Okey, kad yang macam ini adalah simpanan untuk anda di mana caranya, okey, kalau kita dapat gaji tu, paksa diri sebelum berbelanja. Sebelum berbelanja, asingkan 10% untuk simpanan. Paksa diri, kena paksa. Okey, contoh macam Pok I cakap tadi, kalau gaji RM3,000. Kalau 10%, 300. Kan? Okey, kalau kata berat, ambillah 100 dulu. 100 boleh ke nak beli emas Kak Nida? Boleh? Dekat pabrik ke? Boleh? Jawab soalan ni. Pok I nak pergi ambil emas Pok I tu. Okey. Kepada Cik Jad, sama, banyak habis dekat online shopping. Yes, banyak sangat naik tu. Ya Cik Jad, banyak sangat naik. Jadi that's why Kak Nida nak highlightkan kepada kawan-kawan semua, apabila kita memegang duit kertas dan bandingkan dengan apabila kita menyimpan emas, jadi mana yang lebih bertahan? Kat situ yang kita kena fikirkan. Pertama, kita dah selamatkan duit kita daripada mudah cair. Okey. Kedua, kita dah dapat satu simpanan yang mana nilainya makin meningkat. Emas ni tak sesuai untuk jangka masa pendek. Maksudnya beli hari ni, minggu depan nak jual. Tidak dek. Emas dia sebenarnya setiap emas ni ada susut nilainya. Tetapi, kita kena faham kat situ. That's why kita kena ada ilmu. Tetapi, sejak 20 tahun kebelakangan ini, kenaikan harga emas hampir 10% setiap tahun. Jadi maknanya kalau untuk tahun pertama saja dah cover dah susut nilai tu. Jadi tahun kedua, tahun ketiga you dah dapat keuntungan dah daripada simpanan. Inilah contohnya. Kalau Kak Nida beli yang tadi 880, hari ini adalah RM1,319. Berbala ke tak berbala menyimpan emas? Ada pula yang kata, okey, yes, hari ini harga emas yang tertinggi. Yang itu 1 dinar ke Pok I? 1 dinar. Okay. 1 dinar ni dengan Kak Nida punya tu, walaupun harga lama 800 lebih kan. Ni dah sekarang 1,300 dah. Baru berapa tahun je. Dapat I pun masa beli ni 900. Harga 900 3 tahun lepas. Sekarang ni dah 1,300. Pak I tak jual lagi sebab Pak I sayang kat dia. Sebab tengok memang betul Tuhan buat emas ni memang comel.
Ni atas dunia ni comel dah. Hak dalam syurga ni beratus-ratus comel lagi. Jadi apabila Tuhan beri satu nikmat suruh simpan emas ni, kita simpan lah. Jangan banyak alasan lah. Manusia ni banyak alasan. Tak payah banyak alasan. Sebab emas ni Tuhan yang buat. Sampai ke debu pun laku lagi. Sebab apa di masa zaman Dajjal nanti, zaman yang biasa kan, zaman Dajjal nanti, kenapa Dajjal tak bagi duit? Dia bagi duit Malaysia tak bagi. Duit Amerika dia tak bagi. Dia Tak bagi. Yang firmah juga. Yang firmah juga. Tapi itu maknanya Dajjal ni dia ada satu kelebihan lah Tuhan bagi dekat dia. Siapa nak emas boleh. Satu bukit pun boleh. 2 bukit pun boleh. Tapi dengan satu syarat kena ngaku dia tu Tuhan. Hak tu masalah. Hak tu kita kena jaga. Itu yang kita doakan supaya kita tak lagi hidup di zaman Dajjal tu. Dah pergi dah tunjuk dah dia punya ni. Kita dah tunjuk dah. Alamak, jatuh pula. Okey. Jatuh pula golbar lagi. Okey. Kita kalau misal kata ada golbar raya ni kan, lagi satu Pok Yi tunjuk tadi. Okey, dengan ampau raya tu. Okey, memang satu semangat lah kita nak. Yang itu apa Pok Yi? Bola. Kat bola tahun lepas. Kita tunggu pula 4 tahun. 4 tahun lagi kena tunggu baru dapat design baru. Okey, yang ni bayangkan yang ini sekarang ni kita tak beli, rugilah. Sebab kita kena tunggu 4 tahun lagi. 4 tahun lagi, aduh lama je nak tunggu. 4 tahun lagi tu harga emas dah makin naik. Sebab tu simpan emas ni dia jaga masa panjang. Yang pertama sekali nak simpan emas ni, siapa-siapa pun adik-adik kakak, mak ayah, tok-ki, tok nenek, datuk dating, kena ada ilmu. Hak tu dulu. Kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, baru kita faham emas tu apa. Kena kenal emas. Emas tu kenapa kita kena simpan. Kenapa kita perlu simpan. Sebab apa kita perlu simpan. Banyak soalan kalau buat ini. Okay, sebab dia. Betul. Betul macam Pok Yi cakap. Untuk apa kita simpan? Okey, untuk apa? Untuk kenapa nak kena simpan? Okey. Sebab apa? Kalau misal kata kita tak tahu kan Pok Yi, macam mana banyak emas pun kalau tak ada ilmu, habis. Dia boleh apa? Cair. Sebab apa? Dia tak faham kenapa dia simpan emas, sebab dia ikut-ikutan. Okey. Sebab kalau ikut-ikutan, misal kata kawan ajak beli emas, kita pun beli. Kawan kita jual emas, kita tak tahu kenapa, kita pun jual. Hakikatnya apa? Hakikatnya kita yang rugi, di mana kawan tu mungkin jual, dia dah capai matlamat. Dia dah ada dia punya cita-cita nak beli sesuatu. Sebab apa? Emas ni kan boleh beli berdikit-dikit. Okey. Lepas tu, nampak tak? Tu berapa? Pok Yi 10 dinar. Satu dinar. 10 dinar belum sampai lagi. Tak boleh bayar lagi. Pok Yi? Ni apa? Ni gold bar. 1 dinar. Satu dinar. Nampak dia besar. Dalam ikut, dalam telefon kot. Yang 5 dinar dengan 10 dinar, yang Pok Yi punya belum sampai. Sebab Pok Yi buat EPP. Belum ambil bayar lagi. Itu Cik Jah ada tanya tu. Dia nak juga sampul tu. Kat mana nak beli tu? Sampul ni, okey, sebenarnya kalau nak ceritakan, kita ni bawa tim Suzy Isa. Okey. Kita orang ni Kak Nida sebenarnya bawa Tuan Syukur, tapi disebabkan Kak Nida ni badi dengan Kak Ita, jadi kita ikut sekali lah dengan tim Suzy Isa. Lepas tu kita dalam grup, bila kita meeting tu, si adik kepada Suzy Isa cakap nak buat sampul raya. Dia bagi idea lah. So kita orang pun borak-borak, why not kita buat sampul raya. So Kak Nida pula suka pula design-design. Kak Nida ni suka edit-edit. Kak Nida suka nak edit-edit. So Suzy kata kita proceed, kita buatlah design kita sendiri. So Kak Nida pun design, orang pun minat. So kita pun proceed. Tapi tak pastilah kalau Suzy Isa ada stok lagi, tak pasti. Itu rasanya ada stok lagi ke? Kalau nak cari Suzy Isa. Kita ini, punya app. Cik Jah ada buat simpan emas kau? Ada jadi customer ke? Dia memang PGYM buat Pok Yi. Sekejap. Di dalam grup PGYM. Kontak Suzy je. Saya rasa ada stok lagi. Tak pasti kok ada dia balik kampung, itu ada orang ambil ke tak tahu kan. Itu kan dia balik kampung. Jadi apa dalam sampul ni? Kita kita letaklah semua gold bar ni, bulan-bulan Islam di dalam public gold.
semuanya adalah bulan-bulan Islam di dalam public goal. Kan ada kalender kita Islam tu, semuanya kita masukkan. Maksudnya tujuannya dalam masa yang sama, Kak Nida pun ada tulis kat sini, duit raya cepat-cepat bekukan jadi emas. Jadi kita nak galakkanlah mereka yang dapat duit raya tu, jadi dia ada kesedaran lah untuk nak terus dia bekukan jadi emas. Untuknya tujuannya membuka akaun junior. Akaun gap junior. Duit raya tu jangan bagi beli jajan, sekejap je settle. Tapi kalau buka akaun gap junior, RM100 dah boleh dah masuk dalam akaun gap junior. Lepas tu jadikan sebagai pemula untuk nak mulakan simpanan sebagai dana pendidikan. Okey? Dan macam Pok Yi cakap tadi, dekat Kak Nida dah tak ada ke? Kak Nida dah tak ada. Tak faham. Dekat Kak Nida tak ada dah ke? Oh, yang ini dah memang Kak Nida punya sak. Sebab Kak Nida beli pun nanti akan agih-agihkan di kalangan adik-beradik Kak Nida juga. Sebab kita beli siap-siap. Kak Nida beli 200. Pok Yi beli berapa? Pok Yi beli 2. 200 juga? Pok Yi tinggal satu ni lah sebab Pok Yi bagi dekat new customer yang daftar dengan Pok Yi bagi hadiah. Okey. Sepatutnya kalau kita beli lebih hari tu patut buat macam tu kan? Kita patut tempah lagi banyak lah. Next year kita buat macam tu. Kita tempah lagi banyak. Ada customer kita bagi. Terlupa. First time kan kita, ni pertama kali macam ni kan? Ya. Ini pertama kali grup kita orang buat dan juga pertama kali masa tu, kalau Pok Yi ingat masa tu Kak Nida design ni, masa tu Kak Nida demam denggi tau. Okay. Masa design benda ni Kak Nida demam denggi. Lepas tu masa tu pula nak cepat siap, takut apa tak sempat dapat sebelum raya. Jadi apa design yang terfikir dalam kepala itu je yang keluar. Tapi semua berkaitan dengan public goal lah. Yang ini tentang account gap kat belakang, yang depan tentang gold bar. Lepas tu dekat bawah tu semua koleksi-koleksi emas dekat public goal. That's why kita masukkan semua. Bukan open dekat PJ. Bukan. Ini grup kita orang je. Maksudnya kita orang je, kalangan-kalangan kita orang buka dan kita orang tempah dan buat sendiri. Dan order kalangan kita orang. Yang ini bukan dekat PJ Mall. Kat mana tahu kan Pok Yi, tahun depan kita buka ada kita punya grup letak dalam PJ Mall kan? Tak mustahil kan? Kita pula jual sampul raya ni dekat PJ Mall. Kita kan boleh meniaga apa saja kat PJ Mall, boleh buat duit. Right? Tapi sebenarnya objektif dia bukan nak buat duit sangat. Sebenarnya kita nak share-share supaya kita boleh dalam masa yang sama boleh galakkan orang yang menerima sampul ni nampak golba-golba akan tertarik, akan terminat. Okey, tadi kita kat mana Pok Yi? Kita bercakap tentang apa Pok Yi? Kita dah keluar daripada topik. Okey, tentang simpanan emas tadi. Okey, tentang hari ni kenaikan harga paling tinggi Pok Yi, RM311. Belas. Okey. Murah lagi tu. Murah lagi. Dia akan naik lagi tu. Nak tunggu 500 ke? Nak tunggu RM500 ke? Jangan. Sekarang ni dia masih bawah lagi 400. Kak Nida mula pada tahun 2018, RM214 Pok Yi. Boleh tak nak patah balik dapat harga tu Pok Yi? Tak dapat. Pok Yi mula berapa? Saya bermula harga RM164 1 gram. Saya first mula. Nah ini yang pertama saya join public go, yang pertama saya keluarkan. Saya bagi dekat ni anak-anak saudara, saya dah standby siap-siap dah. Saya bagi yang 1 gram ni, satu keping. Lepas tu saya selut sekali dengan flyer sekali. Sebab flyer ni ada kisah public go, jadi kami dia orang dapat emas ni, dia orang boleh baca flyer ni. Saya buat macam tu. Lepas tu saya letak business card saya. Flyer tu Pok Yi dapat dari mana? Pok Yi order dekat Kuantan. Satu 100 flyer ni RM22. Tapi post kena bayar. Dia JNT dah hantar flyer ni kena bayar RM8. RM8. Maknanya dalam 22 campur 8, RM30 lah. RM30 100 keping. Siapa yang design tu Pok Yi? Ingat Ujang tak? Ujang yang selalu Pok Yi duduk sembang dengan Ujang kan, dengan teacher kan. Dia yang bagi yang buat flyer ni, orang Kuantan. Saya kontak dengan dia dah 4 kali order dah. Dan ni pun dah tinggal lagi 50 keping lagi. Saya nak order 200-300 lagi. Nak Pok Yi, nak jugalah. Nak. Macam mana? Kak Nida ada nombor telefon Pok Yi tak?
Ada? Nanti WhatsApp ke Pak Yi. Nanti Pak Yi bagi nombor telefon yang buat flyer ni dekat Kuantan ni. Nanti saya bagi. Oh, memang dia yang cetak. Dia cetak. Sebab hari tu ada terima link daripada Ujang tapi memang tak fokus lah kan, kita belum buat betul-betul. Bila Pok Yi dah buat tu best juga, dalam tu best ya dia punya informasi. Dia ada macam satu A4 lah bekas besar A4. Okay, ni macam ni lah lebih kurang. Yang ni kat belakang. Okey lah, boleh lah. Kita lepas tu Pak Yi pergi kat kedai makan kan. Pak Yi suka lepak kat kedai makan. Dia orang dah habis makan, dia duduk semang-semang, Pak Yi bagi kertas ni, bagi dek baca. Nak tanya boleh tanya Pak Cik, tanya. Lepas tu lepas bagi Pak Yi teranglah sikit apa benda ni kena simpan sebab apa. Tu yang banyak duk semang kat kedai makan tu sampai pukul 3 pukul 4 pagi tu. Okay. So, nanti Pok Yi bagi kat Nida link tu sebab nak terus kontak sebab hari tu memang nampak tapi tak, sebab tengok masing-masing tak bersuara, Pok Yi je lah so far yang dah order ya. Orang lain belum order kan rasanya? Belum lagi ya. Pok Yi dah order, dah 4 kali order dah. Memang rasa Pok Yi order 100, 200, 300. Dah 400 keping dah Pok Yi order. Ni nak sambung order lagi. Dekat mana? Terengganu? Kuantan. Okay. Alright. Nak order. Dia kena paksa diri nak kena buat. Okay. Pok Yi rasa Deng, namanya Deng. Pok Yi rasa dia pun public go juga sebab tengok pada dia pakai gambar dia dekat profil WhatsApp kan. Ada public go $100 lah. Maknanya dah RM20 je? Campur RM8 post? 20 bukan. RM14 lupa. Salah. RM14 untuk package satu ni ada 100 keping. Nanti Pak Yi bagi link dekat Kak Ida. Okey. RM14 100 keping. Lepas tu kena bayar pos RM8 tu. Yang tu kena bayar masa JNT hantar rumah. Mana bayar RM3 je. RM14. COD. Dia COD. Okey. Bukan kita bayar terus. Okey, faham. Ni. Ada lagi 100 lagi. Ada 1 keping lagi. Okey. Nak buat. Sebab hari tu kita plan nak buat flyer, kita tak buat lagi sebab kita masing-masing sibuk kan lately ni kan. Okey. Nanti kita dah ada flyers, kita dah ada consider business card kan. Business card pun Pok Yi tempah. Kat mana? Business card Pok Yi tepah 100 keping RM20. Yang tu mana-mana kedai printing ada dekat mana-mana. Yang kat business tu 100 keping. Pok Yi buat kat Kuala Terengganu. Hari ni nak pergi ambil kad tu dah siap. Tapi hari ni cuti pula, hari Jumaat. Ambil esok lah. Kalau Terengganu Sabtu tak cuti? Dah. Hari Jumaat je cuti. Satu hari je? Maknanya bukan Sabtu Ahad, Sabtu saja. Kalau kerajaan cuti Jumaat Sabtu. Kalau swasta ada yang buka hari Sabtu tapi hari Jumaat boleh kata majoriti cuti lah. Pok Yi buat buat business card ni, business card Pok Yi tu dekat sebelah public go Cawangan Kuala Terengganu. Belah dia je. Pasal Pok Yi duduk dekat public go. Mana dari rumah Pok Yi nak pergi public go 10 minit je. Alamak, Pok Yi, semalam kan suami Kak Nida dapat satu gift daripada kawan dia Kopok Terengganu tau. Kopok Terengganu. Ada makan, dah goreng. 1 malam aja, 2 malam je dah habis. Pok Yi ada tempat jual kopok Terengganu yang best tak? Yang purenya. Ada. Nak order nanti Pok Yi tanya kawan Pok Yi, dia memang buat kepok lah. Dia dah lama dah buat kepok tu. Dia orang tua dah. Umur 60. Tapi kawan Pok Yi lah. Dia semang. Dia sekarang ni perusahaan kepok dia tu anak-anak dia ambil alih. Nanti Pok Yi minta nombor telefon dia. Bagi Kak Ida mana saya boleh order. Dia sebenarnya boleh post. Boleh hantar. KL boleh hantar. Hantar dengan bah je. Yelah sebab kadang-kadang kita dapat ni ada yang tak pure kan Pok Yi. Dia lebih tepung je kan. Tak ada rasa. Macam semalam tu dapat, tapi orang tu bukan orang yang menjual, dia hanya bagi gift saja. Dia consider sedekah kan. Okay. Jadi nak cari yang pure punya Terengganu.
Okey. Yang puyuh punya Pak Yu bagi tahu sikit. Kepuk ni kalau kita goreng dia warna kuning cerah kan. Warna kuning cerah tu dia masa tu panas sedap makan. Bila sejuk dalam 5 minit, 6 minit, 10 minit dia dah jadi keras. Yang tu kurang ikan. Kurang ikan. Kalau yang pure ni dia warnanya gelap sikit ikan banyak. Yang jadi gatal tu apa Pak Yi? Kita bila makan gatal tu? Yang jadi gatal tu ada dua kemungkinan. Pertama, bahan yang dia guna tu ikan lama. Ikan lama lepas biasa ikan lama lah dia guna. Itu biasanya time ikan tak ada ataupun dia guna ikan frozen. Sebab ada ikan selayang frozen. Faham. Yang biasa tu musim-musim terkujuh lah. Musim terkujuh kita nak pergi ke laut tak boleh. Jadi kita orang berniaga terpaksa guna yang frozen. Yang frozen yang bagus ni ada yang bagus. Yang grade A, grade B, grade C. Kita macam Pak Yi juga jual celup tepung. Musim terkujuh Pak Yi ambil yang frozen. Tapi yang kelas A ni, yang grade A. Ada setengah ikan tu kita makan rasa macam pasir-pasir gitu. Ada setengah tu gatal-gatal. Yang tu biasa stok lama. Ingatkan alergi. Rupanya sebab dia dah lama. Okey. Sebab kadang-kadang kan kalau kita makan terus saja kita rasa dekat lidah gatal, dekat tekak gatal kan. Rupanya itu stok lama. Maknanya bukan kerupuk tu yang lama, ikan tu yang lama. Yang lama. Okey. Kita sambung kenapa kita perlu si paman tu. Sambung lagi. Okey, Pak Yi, kalau misal kata kita ada training yang nanti ARN tu, maksud Pak Yi join tak yang esoknya tu? Yang ARN join lah. Pak Yi pergi mana 2 hari kan? Sabtu Ahad kan? Bootcamp tu kan ada. Lepas tu yang raya ni datang tak karnival? Ada jamuan raya? Yang tu Pak Yi tak boleh pergilah. Kalau jamuan raya tak boleh pergi sebab kita jamuan raya dekat menara. Okey, apa yang kita nak highlightkan kat sini, misal kata kawan-kawan kita yang misal kata kan ada orang yang tak percaya dengan public go kan Pak Yi. masih lagi sanksi, masih lagi kata boleh percaya ke ni ke. Maksudnya kita nak galakkan lebih ramai lagi kawan-kawan kita, datang ke Menara Public Go, Jalan Tun Razak, Jalan Imbi. Sebab apa? Dekat sana anda sendiri boleh membeli secara cash and carry. Maksudnya kalau misal kata boleh percaya ke, misal kata takut scammer, dia ada pengalaman lampau, dia ada kisah-kisah lampau. Jadi maksudnya orang yang macam ni kita ajak datang ke Menara Public Go, Jalan Tun Razak pada nanti pada 6 hari bulan ada hari terbuka jamuan raya. Jadi kalau kita berada di Menara Public Go, anda sendiri tahu aura bagaimana Public Go sendiri berurusan. Anda sendiri boleh nampak, boleh beli emas fizikal, emas 916 di Menara Public Go, dan selain daripada tu anda boleh trade in juga. Anda boleh jual juga dekat Public Go, dan Public Go tak masalah menerima apa saja design, apa saja brand emas yang anda nak jual. Tak masalah. Boleh. Semua brand boleh terima. Sebab apa? Public Go adalah kilang. Pengilang emas. Dia bukan orang kata orang tengah yang berurusan dengan orang lain. Tidak. Public Go adalah kilang. Ada kilang sendiri. Boleh proses emas yang dia terima tu dan dijadikan emas semula. Emas design semula. Jadi tak ada masalah nak terima apa-apa design. Ada kalau dekat contoh Arana pun tak boleh terima apa-apa design kan Pak Yi? Ya. Ada kedai emas pun tak boleh terima apa-apa design pun kan? Dia hanya terima dia punya emas saja. Tapi dekat Public Go tak masalah. Anda kalau nak walk in ke Public Go sekarang ni, hari ni tak pasti 1 gram berapa dia boleh terima balik. Tapi semalam RM275 per gram apabila kita nak jual semula emas 999. Okey. Jadi kalau hari ni RM311 kita boleh dapat lagi harga dia beli Public Go beli semula. Tapi kalau misal kata anda nak membeli secara online, boleh terus saja kontak macam Pak Yi, boleh kontak saja macam Kak Nida, ikut kepada siapa upline anda. Boleh buat urusan kat Public Go ni sebenarnya secara online saja. Tak kisahlah kita ni daripada Indonesia ke, kita ni daripada Jepun ke, kita ni daripada Brunei ke, tidak. Semuanya Public Go ni adalah dalam satu grup
dan anda boleh consider contact siapa saja dealer anda di Shah Alam, dealer anda di Terengganu, anda di Melaka, tak masalah. Macam Kak Nida sendiri, upline Kak Nida dekat Melaka, tak masalah pun Kak Nida berurusan. Sebab apa? Kita adanya apps, kita adanya website yang kita boleh sentiasa pantau kita punya transaksi, kita boleh berurusan sendiri dengan syarat kita belajarlah daripada upline kita. Itu yang tujuannya kena ada ilmu. Betul tak Pok Yi? Betul. Okey. Senang cerita gini, Public Go ni bukan scammer. Sebab kita dealer ni yang masuk TikTok ni tunjuk muka kita. Kita tunjuk Bukan muka kereta Pok Yi, bukan muka kucing, bukan muka muka kita betul-betul, bukan plastik Pok Yi. Muka kita betul-betul. Kita direct tunjuk wajah kita ni sebab kita nak bukti kepada orang ramai, kita ni betul orang, kita ni betul cikgu, mengajar orang. Kita tak ada minta upah-upah dengan orang, kita menyampaikan ilmu, mengajak masyarakat si pamah supaya masyarakat ni tidak kenak duit. Kenak duit tu membazir duit lah. Lepas tu kita ni, yang penting bila dah buat simpanan, belajar dengan dealer. Kalau hak baru-baru nak masuk tu, masuk dulu, join dengan Kak Ida, tekan link Kak Ida tu, kat bio tu, lepas tu kontak Kak Ida, Kak Ida akan ajar tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak, datuk-datuk, datuk-datuk. Kita tugas kita hanya mengajar. Kita ni mengajar masyarakat ni buat simpanan emas ni bukan saja-saja. Untuk demo sendiri, demo beli sendiri, demo simpan sendiri, kita ajar ilmu mana yang kita tahu, setakat mana kita tahu, kita ajar sebab ilmu ni penting. Kalau kita beli emas tanpa ilmu, tidak ada makna. Kita beli 9 benar sekalipun, pasal Pok Yi penuh ada kawan seorang, memang Pok Yi marah ke dia lah. Dia simpan emas, betul dah. Cuma tersilap emas. Jadi beli 916, 1 juta. Banyak 1 juta dia beli. Lepas tu, bila dia jual, 300,000 hilang. Sebab emas ni ada spread, ada susuk nilai. Apa sahaja benda, bukan emas saja susuk nilai. Kereta ada susuk nilai, rumah ada susuk nilai. Tanah ada susuk nilai. Apa saja barang kita beli sebenarnya ada. Pakaian tu, kasut ke benda, semua ada susuk nilai. Sebab susuk nilai tu, ia memberi keuntungan kepada peniaga-peniaga. Tapi makanan kata tak ada susuk nilai. Tapi Pok Yi, manusia pun ada susuk nilai. Kalau orang puang, 10 dinar. 10 dinar. Antara 10 dinar, Pok Yi kata boleh lagi dah. Okey, macam Pok Yi kata adanya susut nilai. Okey, maksud Pok Yi tu maksudnya kita kena jadi maksudnya Pok Yi ni bercakap terus terang. Beli emas ni adanya susut nilai. Bukan kata beli emas ni beli hari ni minggu depan dah untung, tidak. Maksudnya emas ni kita kena faham, that's why kita kena ada ilmu. Ilmu tu yang penting. Kita kata ada ilmu, beli emas nanti ada susut nilai, rugi je beli. Jangan macam tu. Sebab apa? Emas ni macam Pok Yi kata kena ada ilmu. Emas ni tidak sesuai untuk jangka masa pendek. Sebab jangka masa pendek dia akan harga pun dalam masa sama turun naik. Dan dalam jangka masa sama dia ada susut nilai. Susut nilai ni kita kena faham apa maksud susut nilai kat sini. Dia adalah di mana kalau kita ni peniaga emas lah Pok Yi kan. Contoh kita ni peniaga emas. Pok Yi dah jual kepada Kak Nida. Okay. Of course Kak Nida akan ambil harga rendah daripada pasaran. Sebab apa? Kak Nida ni peniaga, contohlah Kak Nida ni peniaga, of course Kak Nida nak untung. Jadi consider cover untuk orang yang membeli emas tersebut. Jadi wujudlah susut nilai kat situ. Kalau harga yang sama, macam manalah peniaga tu nak hidup, dia nak jual lagi tinggi ke? Jadi orang nak membeli tu macam mana? Jadi that's why wujudnya kos penyelenggaraan, kos pengurusan dekat situ yang dinamakan susut nilai untuk peniaga tersebut. Jadi kalau kita kata macam mana nak untung kalau susut nilai? Okey, kita pun kena bijak. Kita emas tidak sesuai jangka masa pendek. Dia adalah untuk jangka masa panjang. Contohnya kalau macam ni lah Kak Nida beli 880, kita tunggulah tahun seterusnya. Janganlah tahun depan baru beli, tahun ni beli, tahun depan next jual. Mana nak untung? Jadi kita pula kena tunggu 2 tahun ke atas adalah selamat untuk anda mendapat keuntungan hasil daripada cover balik yang anda beli. Maksudnya modal anda 880, tolak susut nilai, setahun 2 tahun dia dah cover dah. Ini consider 2018 ya, 2019, 20, 1, 2, 3. Okay, tahun yang keempat.
Dah 500 dah. 1 dinar ni kenaikan dia. Berbaloi tak berbaloi? Pun tak jual sebab benda ni mah ni. Sayang. Dia Ya. Ya, kalau, betul. Kalau dengan bini Pok Yi sayang mah pula. Dengar orang rumah Kang. Okey. Kita Korea belakang. Okey, maksudnya kat sini, okey, pertama dia kata susut nilai nak beli emas ni. Tak apa. Susut nilai tu setahun je dah cover dah. Sebab kenaikannya hampir 10% sejak 20 tahun kebelakangan ini. Dia dah cover dah susut nilai. Jadi consider kalau lagi lama kita simpan, bila makin naik, sayang kan Pok Yi? Dan matlamat utama ni yang sebenarnya simpanan tu untuk diri kita sendiri. Kalau terjadi apa-apa dekat kita ni betul kita bekerja, tetapi kita kena ingat mungkin Tuhan uji kita sesuatu cubaan kita kerja swasta ke kerajaan ke doktor kerja apa-apa pun niaga pun kita kena sentiasa bersedia supaya kita ada simpanan hak untuk menolong kita juga di masa kita kata orang kecemasan. Kadang-kadang kita sakit kita tak tahu kita sakit. Yang satu pengajaran yang Pok Yi dapat lah masa PKP. Masa PKP tu satu pengajaran sebenarnya. Sebab apa Tuhan uji PKP tu 2 tahun kan, 2 tahun. Lepas tu masa tu banyak orang kena buang kerja, banyak lah. Pilot pun jual nasi lemak kat jalan. Pakai baju pilot, pakai topi pilot jual nasi lemak. Masa tu orang dah tak ada malu lagi dah. Kalau dulu pilot ni, bergaya di style gaji besar apa kan, dia punya komitmen lagi tinggi. Sebab tu jual nasi lemak. Itulah ujian masa Tuhan bagi tu kita kena buat persiapan dari awal. Sebab ujian nak datang kita tak tahu. Sekurang-kurang kita dah ada simpanan emas tu boleh kita guna kecemasan bila berlaku sesuatu. Yang kedua ni orang suri rumah wajib simpan emas. Bukan nak kata sunat, Pok Yi wajib lah. Sebab apa? Duduk rumah ni dia dapat nafkah tu suami bagikan, ambil sikit emas. Sekurang-kurangnya kalau suami kita tu kehilangan kerja, maka masa pula nak cari kerja baru. Duit tak ada, stres dengan apa macam-macam, itu satu penyebab rumah tangga. Tapi kalau kita dah buat simpanan, kita orang suruh rumah ni kena faham molek ni. Jangan duk harap atuk lelaki seumur WPT. Dia WPT tu simpan beli emas untuk masa depan ni. Sebab kalau sebelah Pok Yi, nak tanya satu. Ada customer kat Nida, okey, ada yang bijak, yes, ada yang jenis menyimpan walaupun di suri rumah. Okey, ada juga customer kat Nida, sebenarnya belum jadi customer, bakal masih lagi menunggu. Okey, dia punya alasan apa? Nanti tanya suami. Okey, apa pendapat Pok Yi kat sini? Yang ini mudah payah nak tanya untuk lelaki lah. Jadi orang Tino ni kena bijak. Kena bijak dari segi segala-gala. Sekarang kita hidup zaman moden. Kita hidup zaman Pok Yi direct selalu. Pok Yi tak suka sembunyi-sembunyi. Kita sebagai isteri kena ada ilmu juga. Okey, orang lelaki ilmu juga. Macam mana kita nak dapatkan harmoni, macam mana kita nak dapat rumah tangga, yang penting ada tolak ansur. Tapi ini kena ada tolak ansur. Walau apa pun, dia dua benda. Kita tak perlu minta izin suami. Dua perkara. Pertama, belajar agama. Belajar agama tu lelaki tak pandang dah. Ngaji tak dulu. Lepas tu kita royak ke dia. Kahwin nak pergi ngaji ya. Nak pergi ngaji. Dan mau nak ajar tak pandang. Kahwin nak pergi ngaji. Suami tak boleh larang. Kalau boleh larang, jentik telinga dia. Sebab tu wajib. Wajib. Okey. Yang kedua, kita tak bekerja. Okey, betul kita tak bekerja. Suami bagi duit. Yang tu pun tak perlu sebenarnya, tak boleh minta izin suami kita. Sebab duit tu dah jadi hak kita. Bila dah jadi hak kita, kita cuma standby je. Standby beli emas sipang-sipang. Mana tahu, tok lelaki kena buang kerja. Bila dah kena buang kerja, dia stres. Nak tahu orang kena buang kerja, tak kena buang kerja, senang je. Balik muka masa catung. Senyuman. 2-3 hari duk nangung je. Buat ITO pun tak kena. Buat IT tarik pun tak kena. Itu satu masalah orang lelaki bila kena buang kerja. Lalu dia kena marah dengan bos, suasana lain. Yang tu kita dapat membantu dia. Masa tu baru kita cakap dengan dia. Ber. Demo ni kawin tengok pasal musa-musa catur, tak bermanya. Baru dia cakap. Dia kena buang kerja.
Kalau dia kena bang kerja masa tu, kita tak ada standby apa-apa, emas ni tak ada, duit pun tak ada, dengan kita susah. Dengan kita stres. Jadi kita pun cakap, selama ni abang ada bagi duit kat saya ni, saya tak guna. Saya guna sikit je. Saya beli emas. Ambil lah. Emas ni pergi gadar dekat Aranu ke mana-mana ke, pergi cari kerja. Tu sebenarnya peranan orang puan. Orang puan ni pula, ia menteri keuangan. Betul. Betul. Pandai sangat Pok Yi. Orang perempuan dia menteri keuangan. Memang. Okay. Sebab apa? Misal kata, bukan kata perempuan ni nak queen control. Bukan. Dia bukan queen control. Dia sebenarnya, apa tu? Ada ustaz yang mengatakan perempuan ni asyik fikir nak berbelanja, asyik nak shopping. Tak ada. Okay. Macam Kak Nida sendiri, Kak Nida adalah menteri keuangan dalam family. Sebab apa? Kalau Kak Nida tak kawal, kalau Kak Nida tak uruskan, nanti dia akan overspending. Maknanya dia akan berbelanja luar kawalan. Sebab apa? Kadang-kadang si ayah ni, suami Kak Nida ni, kalau nak anak nak apa, beli je, keluar je duit. Okey, beli. Nak makan, dia cakap. Memanglah anak tu nak makan. Tapi nak makan pun boleh pilih lah makan tu makan apa kan. Takkan hari-hari capci kan Pok Yi. Takkan hari-hari pizza kan Pok Yi kan. Jadi kalau orang perempuan ni dia akan fikir. Okey. At least nasi lemak pun jadi. Makan juga. Betul tak Pok Yi? Orang kata roti canai pun jadi. Makan juga. Kenyang juga. Tapi kalau misal kata si ayah ni hati lembut. Apa anak minta semua bagi. Jadi kita tak boleh. Sejak orang kata daripada duit tu cair. Bila kita dah ada ilmu emas ni. Kita kenapa Pok Yi? Belanja di bawah kemampuan. Ya, belanja apa. Sebab kita seorang isteri ni. Dia tahu apa kemampuan suami dia. Jadi suami ni dia sedap consider macam fikir anak nak beli tu dia pun sedap bagi duit, bagi belanja nak beli ni. Tapi dia tak fikir tak ke depan. Yang perempuan ni dia lebih ke depan dia punya fikir. Takut nanti begitu, takut begini, takut macam tu. Perempuan ni lebih risau. Macam buat kerja juga kan. Pok Yi pun tahu kan. Kalau orang perempuan kalau misal kata tengah masak air boleh juga basuh pinggan tengah apa tu sambil tu tengok juga sambal-sambal boleh consider semua cover. Kalau orang lelaki kalau masak Maggi dia pandang je Maggi tu sampai kembang. Contoh kan. Memang kembang. Jadi maksudnya orang perempuan dia consider macam dia risau tu sebab apa? Dia takut anak-anak dia nanti akan datang macam mana? Okay, dia takut nanti akan datang. Suami dia kata semua okey je, boleh nanti kita belilah. Tapi hakikatnya kita tahu dia punya kemampuan dan kita tahu pula nanti kiri kanan kemungkinan apa-apa berlaku tu kita tahu. Sebab apa? Kita tahu anak-anak kita ni macam mana. Kita tahu perangai anak-anak kita ni. Tiba-tiba kan kata ibu belajar memanglah kat kolej. Ibu nak duit. Ibu nak ni. Dia tak minta dekat ayah. Sebab dia tahu ibu dia menteri keuangan. Dia tak minta kat ayah. Tapi hakikatnya ayah yang bagi duit. Consider kita yang kawal saja. Tapi kita kawal ni that's why lah orang perempuan ni kena bijak. Paling tidak asingkan untuk simpanan. Okay. Paling tidak orang kata tak adalah bajet bulan ni. 100 pun dah boleh dah simpan emas. Okay. 100 simpan emas kalau misal kata setahun kan Pok Yi. Boleh hampir jadi 1 dinar. 100 tu. Tapi kalau ada bajet lebih, janganlah 100 tu aja. Tambahlah lebih. Kita buatlah lebih. Sebab apa? Kalau misal kata ada tiba-tiba duit terpijak, janganlah belanja, sedap belanja. Duit terpijak je, contohlah dapat 500 lah Pok Yi kan. Okay. 100 asing. 400 tu pakailah. Jadi kita dah rasa selamat sebab apa? Dah ada buat simpanan. Macam dulu, macam Kak Nida dulu zaman bekerja, langsung tak ada security Pok Yi. Masa ada pendapatan. 2 pendapatan Kak Nida dengan suami. Tapi hakikatnya tak fikir langsung tentang emas, tak fikir langsung tentang masa depan punya saving. Sebab betul. Kita rasa kita selamat. Tapi apabila kita dah terkesan dengan kena terima BSS, baru pula sedar nak buat simpanan, consider macam bukan kata lambat, tetapi hakikatnya kita tak nak anak-anak kita ataupun generasi yang baru ni buat kesilapan macam yang kita buat dulu. That's why kita nak highlightkan kepada kawan-kawan semua, ubah simpan kepada emas. Kenapa emas? Pertama, dapat selamatkan duit daripada cair. Kedua, nilai dia makin meningkat. Ketiga, apabila kita dah ada emas, dia jadi penyelamat ketika gawat. Tapi jangan salah guna emas.
macam Pok Yi cakap tadi, beli emas, masuk Aranu beli lagi. At the end, berapa nak cover kos upah ataupun kos orang kata yang actually tak sihat lah buat benda macam tu kan Pok Yi? Tu Pok Yi cakap. Dan yang penting sekali selain Pak Ciri tadi di Pamah ni, sebab utama bagi Pok Yi lah, nikmatilah anugerah hak Tuhan bagi. Sebab emas ni satu anugerah yang Tuhan bagi kepada kita. Dan ia merupakan fitrah yang tak boleh kita pisahkan daripada diri kita ni dengan emas tak boleh dipisahkan. Walaupun orang puan suka pakai emas, orang lelaki ni dia baru tahu ada emas boleh pegang. Jadi dia satu nikmat, satu rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi why not kita ambil, kita simpan. Sebab Tuhan buat emas untuk kita tu ada guna. Ada guna dia. Dan satu macam ni. Okey, Pok Yi khabar ni satu firman Allah Ta'ala ni. Okey, apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji. Ingat ayat tu. Ayat Al-Ankabut 29:2. Mana Al-Quran pun bagi tahu. Banyak cerita-cerita Al-Quran mengesahkan emas, mengesahkan kekurangan, mengesahkan kelebihan wanita. Orang puan tu comel dah, Al-Quran banyak sebut orang puan comel. Orang lelaki kurang. Orang lelaki yang comel sekali Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf paling comel lah. Tapi kelebihan dalam tu banyak dicerita pasal orang puan, pasal perhiasan, emas dan perak. Tak ada cerita duit dalam tu. Kalau cerita duit, Pok Yi simpan duit. Tapi tak ada. Maknanya Tuhan cerita dalam Al-Quran tu, kalamullah tu, Tuhan berkata-kata dengan kita. Bila kita baca, maknanya kita cakap dengan Tuhan lah. Ibarat gitulah. Kita fikir, aku baca Al-Quran dalam tu cerita pasal emas-emas je. Di situ dah menunjukkan bahawa emas tu dah kita kena cari dan kita kena simpan. Tak cerita duit. Kalau cerita duit, Pok Yi simpan duit dah banyak-banyak. Emas tu lah. Itulah emas kita, itulah duit kita. Kita ada emas, maknanya kita ada duit. Tapi kalau kita ada duit, belum tentu kita ada emas. Sebenarnya kita dikontrol oleh satu emosi, satu perasaan sentiasa mendorong kita jangan buat, jangan percaya. Yang tu biawak. Bewak. Orang dengan panggil bewak. Tak panggil biawak. Bewak. Macam tu kita kena buang daripada diri kita. Kita kena think positif. Tuhan buat mesti ada sebab. Tuhan suruh simpan mesti ada sebab. Maknanya dan mesti ada kelebihan dia. Satu lagi, Allah tambah ni, kelebihan ni banyak sangat. Banyak buat terkira. Salah satu ni kita boleh sedekah. Sedekah tu mana masa kita keluar zakat tu, lagi orang guna zakat yang kita yang agama bagi dekat orang susah buat bangunan, buat masjid. Selagi ada mana tu mengalir ke mana dalam kubur. Maknanya di dunia kita sepamah dapat pegamah, kita dapat rasa, kita boleh jual beli. Lepas tu di akhirat pula pahala daripada hasil kita keluar zakat tu mengalir ke kita. Maknanya dua ni ada dua makna. Pertama untuk dunia, yang kedua untuk akhirat. Sebab pintu-pintu syurga ni banyak sangat. Salah satu melalui sedekah. Sebab sedekah tu memadam api neraka. Jadi bila kita simpan emas, ni masalah orang takut bayar zakat ni. Aku heran, apalah takut sangat bayar zakat emas ni. Zakat emas kena bayar, zakat simpanan kena bayar, zakat duit kena bayar. Pendapatan. Emas perhiasan 916 tak pakai pun kena bayar zakat juga. Tapi orang takut sangat. Kadang-kadang Pok Yi susah nak cerita. Cerita dia kata, tak sedap kena bayar zakat. Payah berpasir kot orang ni. Yelah, sebab apa, bila kita cakap pasal emas je, dia akan cakap emas kena bayar zakat. Okey, tapi hakikatnya apa benda pun kita bayar zakat. Orang yang bertani pun bayar zakat kan, zakat pertanian. Orang yang meniaga, Pok Yi meniaga pun bayar zakat. Orang yang ada gaji pun bayar zakat. Maksudnya kenapa dipalikkan bila emas je kena bayar zakat? Okey, kenapa? Maksudnya, hakikatnya bila kita dah ada 85 gram ke atas baru start bayar zakat. Maksudnya anda sudah ada kekayaan di tangan anda. Jadi maksudnya sebahagiannya adalah untuk orang lain kan? Sebahagiannya adalah untuk orang lain. Bukanlah kita kata sebenarnya zakat ni menyucikan harta kita kan. Misal kata apa yang tak kena, apa yang kotor, apa yang
kita bukanlah ahli agama, tapi consider kita at least faham maksudnya bila kita cakap pasal emas je orang cakap zakat. Tapi hakikatnya tidak. Perniagaan pun zakat, pendapatan pun zakat, misal kata simpanan pun zakat. Semuanya actually bercakap pasal zakat. Tapi kenapa bila emas je orang cakap zakat? Jadi maksudnya ilmu. Itu katanya kena ada ilmu. Jadi bila dah ada ilmu tu barulah faham. Hakikatnya kita bayar zakat ni kita menolong orang lain kan Pok Yi. Kita bukan misal kata mengurangkan kita punya harta. Macam Pok Yi cakap sedekah. Sedekah sebenarnya makin kita bersedekah, sebenarnya dia tidak mengurangkan harta kita. Kan? Kita lagi-lagi sedekah subuh, sedekah tu di bulan Ramadan dan sedekah tu di hari minggu terakhir bulan 10 bulan malam terakhir Ramadan. Itu lagi bertipu-tipu. Lepas tu hari pula hari Jumaat. Okey. Memanglah double triple. Comel. Jadi pagi ni kat ni dah belum lagi, ya Allah. Okey. Dia kalau kita nak bersedekah ni kita tak boleh sebut, kita kena buat aja. Alright. So macam Pok Yi, kalau misal kata Pok Yi ada lagi satu isu, misal kata pertama tadi dia dah kata takut kita ni scammer. Kedua, nak menyimpan emas kena tanya suami. Okey, Pok Yi pun dah jawab. Ketiga, misal kata kita nak menyimpan, okey masih lagi orang kata harga tinggi, takut harga dah tinggi. Sebenarnya belum lagi cecah 500, nak tunggu 500 ke? Okey, persoalan Kak Nida. Okey, kalau kita nak menyimpan ni, sampai bila nak kena simpan? Apa pendapat Pok Yi? Simpan bila nak untungnya? Apa tujuan you simpan? Apa emas ni apa bagi benefit? Itu pula persoalan dia. Okey, pendapat Pok Yi ni ada 3 sebab Pok Yi simpan. Yang pertama, Pok Yi standby kalau Pok Yi sakit-sakit, tak boleh kerja, dah pecah, dah tak boleh kerja, masa tu dah nak guna. Yang kedua, ada target. Kita target nak buat sesuatu. Contoh nak beli rumah. Nak beli rumah. Matlamat. Matlamat lah. Minta maaf lah, Pok Yi macam kat KL tak pandai sangat. Pok Yi KL. Kedua kan. Matlamat yang yang pertama untuk kecemasan lah. Kecemasan kita sakit ke apa ke, lupa ke, tak boleh kerja ke, kena buang kerja ke. Okey. Yang kedua ada matlamat. Matlamat kita contoh macam Pok Yi nak beli rumah. Pok Yi nak beli rumah, nak buat homestay. Okey, Pok Yi kumpul dulu 500 gram. Bila dah sampai untuk pelaburan. Kurang. Lepas tu dah dapat 500 gram, baru Pok Yi jual ke public go. Lepas tu Pok Yi ambil duit tu, Pok Yi beli rumah. Kalau kata dapatlah 500 gram, kita dapat jual contoh, katalah dapat 700,000. Pok Yi ambil 200,000 je ataupun 300,000. Still ada balance, masih ada baki. Okey, lepas tu Pok Yi beli rumah. Pok Yi buat homestay. Jadi emas kita ada, duit kita dapat, rumah kita ada, income masuk. Yang nombor 2. Yang nombor apa dia lah? Nombor 3 ni kita mengumpulkan harta. Kita mengumpulkan harta dalam bentuk emas. Dan sampai bila Pok Yi nak simpan? Selagi Pok Yi hidup. Tu 3 jawapan Pok Yi lah. Selagi Pok Yi hidup. Full stop lah. Sampai bila nak simpan? Selagi Pok Yi hidup. Okey. Ada pula satu lagi persoalan Pok Yi. Apa tu? Nak kaya ni boleh bawa masuk kubur ke Pok Yi? Macam mana Pok Yi nak jawab yang tu? Alah, senang sangat jawapan tu. Memanglah bawa masuk kubur. Kita bayar zakat, kita sedekah dengan emas. Kalau boleh bagi emas 1 gram ni, we korang. So, kita kena ingat kita siapa. Kita ni Tuhan pinjam je atas dunia. Tuhan we nikmat kaya. Tuhan we nikmat umur besar. Tuhan we kita sihat tu semua nikmat. Tuhan we pinjam. Jadi kita balas jasa Tuhan. We tu bagi 1 gram ke orang susah. Air raya. Kampung kita sebenarnya ada orang susah. Kita cari mana orang susah. Orang senang janganlah. Orang susah betul-betul susah tak. Kita bagi dekat dia 1 gram ni bagi mokcik. Ni kawin bagi 1 gram ke mokcik. Dia yang penting sebab apa Pok Yi cakap macam tu. Pok Yi nak doa je. Orang susah doa mustajab. Tak ada tapi-tapi. Tak ada dinding-dinding. Tu Pok Yi nak. Pok Yi rela sedekah 1 gram ni ke orang susah. Biarlah 500 ke 300 ke. Pok Yi tak kira harga. Kita bagi dekat dia, kita nak doa dia. Sebab dengan doa dia tu, memudahkan jalan kita ke syurga. Tu jawapan Pok Yi lah cakap ni.
Betul tu Pok Yi. Itu sebabnya kita kata ni, kita ni nak menyimpan emas dengan ilmu. Apa yang Pok Yi cakap itu adalah bercakap tentang ilmu lah tu. Jadi maksudnya kita pertama menyimpan tapi campur dengan ilmu. Ilmu tu apa? Ilmu yang kita belajar daripada apa-apa mereka yang berlebih pengalaman. Contohnya antara Pok Yi ataupun apa-apa daripada buku-buku training yang kita ada ni. Kan? Macam buku-buku yang Pok Yi ada tu juga. Jadi maksudnya ilmu. Lepas tu apa-apa saja program yang disediakan oleh Public Gold dan juga dealer-dealer Public Gold. Jadi maksudnya kita bukan menyimpan tapi kita tak ada ilmu. Lepas tu nanti kan kita terkapai-kapai. Kita tak tahu apa tujuannya. Kita tak tahu apa cara dia, apa tips dia, apa kaedah-kaedahnya, apa orang kata bila masa nak jual, bila masa nak beli, bila masa nak haranu. Jadi kalau ada ilmu, kita dah consider macam boleh hadapi apa saja orang bercakap tentang emas. Kadang-kadang ada juga orang yang cakap, Pok Yi, emas ni tak ada dividen. Emas ni tak ada bagi income macam pulangan bulanan. Kalau macam tu apa pula Pok Yi cakap? Sebab kan orang kan nak untung bulanan, untung hasil daripada pembelian emas ni. Apa pula pendapat Pok Yi? Kalau nak jadi kaya ni bukan setakat emas saja. Kita berniaga pun boleh jadi kaya. Kita banyak cabang. Kita ada harta tanah, kita ada rumah pun boleh jadi kaya. Tapi kenapa Pok Yi pilih emas? Sebab emas ni merakumi semua. Tanah, rumah, duit, apa saja, emas juga nombor satu. Sebab nombor satu, sebab dia punya nilai tu, kita beli, kita boleh jual bila-bila masa saja, mudah dicairkan. Kalau kita beli rumah, betul untuk rumah kita. Takkan nak jual bumbung, tingkap, lantai semua kan? Nak jual pun kena cari pelanggan tu, bukannya rumah nak 400,000 nak jual, bukan ada orang selalu boleh beli. Makan masa tu. Betul. Kadang sampai 5 tahun, kadang 10 tahun, kadang belum lagi ada beli. Belum jumpa pelanggan lagi. Lepas tu rumah tu pula naik anak-anak naik tu naik ni kena beki, habis PT pula. Maintenance. Maintenance. Ya, apa tak kisahlah, apa saja harta kita ada, kita buat harta. Rumah ke tanah ke kita buat aja. Sebab kita ni banyak soalan tu, kadang-kadang soalan tu makan diri kita semula. Buat dok. Sampai banyak tanya 1 gram pun tak ada. Maknanya nak kaya 1000 daya. Kalau tak silap lah. Kak Malia, Kak Lofa cakap tu, saya tak silap dah. Sebenarnya macam ni. Bila kita nak buat sesuatu, halangan pertama diri kita sendiri. Diri kita sendiri sebenarnya. Itu halangan kedua. Kita buat untuk diri kita. Jangan dengan kata orang. Kita boleh fikir. Tuhan bagi akal, kita fikir. Perlu tak aku simpan mak? Perlu tak aku simpan rumah? Perlu tak aku ni. Contoh nak kahwin. Kalau kita tak simpan dari sekarang, sebab kebanyakan sekarang nak kahwin pakai dina. Jarang ada pakai duit. Orang Terengganu tak kasi duit dah, nak dina. Baru nak sebut tadi. Betul-betul. Dia termasuk Sekarang trend orang pakai dina. Dah tak ada lagi nak gubah-gubah duit, lipat-lipat duit, buat-buat bunga, duit tu pun bocor kan. Dah rosak. Sekarang tak ada dah. Sekarang ni nak kahwin, kumpul lah berdikit-dikit beli emas daripada sekarang. Macam Pok Yi cakap tadi, emas ni misal kata nak beli buat homestay ke, nak beli apa-apa hartanah ke. Apa yang Pok Yi cakap tu, nak jual balik susah. Mana ada kita boleh nak jual bumbung, tingkap ke apa dulu, buat sikit-sikit. Tapi emas boleh. Itu kelebihannya yang tak ada pada aset lain. Emas ni, dia aset mahal. Tapi boleh beli sikit-sikit pun dah boleh. RM100 pun dah boleh. Itu yang kita nak bagikan kesedaran kepada kawan-kawan ni. Maksudnya, emas ni aset mahal untuk tujuannya nak tukar kepada aset yang lebih besar. Macam salah seorang kita punya dealer kat sini kan. Tuan Samsudin Kadir. Dia siap tulis kat sini Pok Yi. Dia ada tulis kalau Pok Yi ada beli buku dia kan. Dia kata Bismillah. Maksudnya dia tulis English lah. Beli emas setiap bulan untuk tukar kepada property. Untuk tukar kepada hartanah. Jadi maksudnya kita beli tu berdikit-dikit. Tapi hakikatnya bila dah kumpul-kumpul jadi banyak.
boleh jadi hartanah macam Pok I kata tadi, nak beli untuk buat homestay. Beli berdikit-dikit, kita beli daripada sekarang, paksa. Maksudnya konsisten. Kalau kita tak konsisten, beli sekali, lepas tu diam aja langsung tak beli-beli. Macam tu bila nak kaya? Bila nak kayanya? Kaya tu maksudnya kat sini, bukan maksudnya kita beli emas tu kita terus kaya. Tidak. That's why kena ada ilmu. Menyimpan emas dengan ilmu. Maksudnya kita beli emas, aset yang boleh beli berdikit-dikit, kemudian kita boleh jual untuk membeli aset yang lebih besar. Ataupun kalau misal kata Pok I kata tadi terdesak. Contoh kita ada misal kata 250 gram. Contohlah kan. Kita nak pakai duit cepat. 250 gram at least bolehlah dapat dalam 80,000 balik. Kalau misal kata rumah, boleh tak kita nak dapat cepat duit? Boleh. Tidak. Tak ada. Macam betul ke tak ada? Tak ada dah sebut tu, tak ada. Tak boleh. Kalau emas boleh, ambil je, pergi kat kedai emas, pergi kat public gold. Jangan pergi tempat lain. Pergi kat public gold, lepas tu dalam sehari atau 2 hari bekerja, masuk dah dekat akaun bank. Kan senang. Itulah dia. Contoh buat rumah, kita buat rumah ada sikit lagi nak siap. Mana rumah tu kita buat dah, habis modal dah. Ada sikit lagi, nak pakai dalam 70,000, 75,000 lagi, kita ada emas. Mana kita ada emas, tak payah buat pinjaman. Kalau buat pinjaman panjang pula. Emas yang kita ada tu kita jual balik ke public gold. Okey, lepas tu duit tu kita ambil, siap rumah kita, settle rumah kita, tak ada hutang-hutang. Satu lagi kelebihan public gold ni pula, kita beli dengan dia, kita boleh jual dengan dia 24 jam. Pukul 2 pagi mana ada kedai emas buka. Kedai emas tepi jalan 2 tak buka. Kawan banyak tidur loh. Tapi public gold boleh. Tak boleh prihatin kepada masyarakat, dia sanggup buat 24 jam seweek. 24 jam, dia tak tidur. Dia tidur macam mana pun dia tak tahulah. Tapi maknanya, kita boleh order emas tu, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, duduk atas katil, duduk semang-semang dengan bini sambil semang boleh order. Lepas tu kita pula boleh jual dalam masa 24 jam. Ya. 3 hari ke, duit tu masuk bank. Jadi, public gold ni, dia menjaga keselamatan. Beli online, jual online, duit masuk online. Keselamatan untuk kita pengguna ni. Mana duit kita tak payah bawa duit kulu kilir. Tak payah bawa duit emas pun tak payah bawa kulu kilir. Tak payah betul duit pun tak payah bawa kulu kilir. Online saja. Transaksi online 24 jam. Okey, macam apa yang Pok I cakap tadi. Contohlah kan. Okey, misal kata Kak Nida ni dah pegang emas fizikal. Okey, Pok I cakap tadi boleh jual 24 jam. Ada caranya. Dekat public gold ada caranya. Sekarang ni Kak Nida dah pegang emas fizikal. Tengah malam contohnya pukul 2 pagi Kak Nida tengok harga nak jual balik, dia bagi tinggi. Okey, Kak Nida pegang emas ni. Tapi Kak Nida boleh lock harga tu. Best ke tak best public gold? Kak Nida boleh lock harga yang Kak Nida nak jual tu pukul 3 pagi. Esoknya Kak Nida pergi bawa kat public gold, Kak Nida dah lock malam tadi punya harga. Tak nak pagi ni punya harga sebab harga dah rendah. Kak Nida nak malam tadi. Itu kelebihan public gold yang tak ada kat tempat lain. Betul tak Pok I? Sebab public gold pula ada cawangan seluruh Malaysia kecuali Perlis. Perlis tak ada. Mana-mana dan sekarang ni dah ada dekat Indonesia. Indonesia ada 5. Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung. Saya ingat nama. Bandung. Ada lagi satu lupa. Batam tak ingat lah. Yang lagi 2 tu tak ingat yang latest punya. Sebab sekarang yang Kak Nida tahu, Bandung, Jakarta, Yogyakarta. Lepas tu Surabaya. Yang lagi satu tu tak ingat. Sebab benda baru kan. Sampai kita dah terlupa dah nama-nama cawangan. Jadi maksudnya public gold bukan saja ada kat Malaysia, ada juga dekat Indonesia. Dan anda di Brunei, siapa yang ada kat Brunei pun boleh juga nak membeli emas, di mana anda boleh daftar melalui branch Miri dekat dengan Brunei. Jadi tak masalah. Yang penting mahu tak mahu, tak nak je. Macam mana cakap Pak I? Nak tak nak? Nak ke tak mahu? Atas diri kita sendiri. Apa-apa sih kita yang buat decision, kita yang buat keputusan. Orang ceritalah macam mana pun, orang ajar lah macam mana. Tak ada siapa boleh paksa. Tak ada siapa boleh halang. Kita bukan orang kena sipang. Tak, kita cuma menyampaikan ilmu supaya kita sampai ilmu tu dan mengguna ilmu tu dan sampai ke orang lain pula. Tu pun satu ibadat dan mendapat hidup. Lepas tu kabur ke orang lain sepanjang zaman sampai kiamat. Maknanya kita menyimpang apa-apa sekalipun, hal tu benda yang kita simpan tu mesti ada ilmu. Ya.
Macam Pok Yi cakap tadi, okey, mesti ada ilmu. Lepas tu kita mesti ada mentor. Kita mesti ada upline. Sebab apa? Upline ni dia dah tempuh dahulu sebelum anda yang baru join. Maksudnya dia dah tempuh ni, maksudnya dia dah tahu step-step macam mana cara nak membuat pembelian, dia dah tempuh macam mana cara-cara nak berurusan dengan public goal. Jadi dia boleh bantu mereka-mereka yang baru ni untuk membimbing mereka. Kita bukan menjual emas. Menjual emas seperti apa? Kita beli emas banyak-banyak, cakap macam Ganu kan. Beli emas banyak-banyak, lepas tu bawa kulu kilir pergi jual. Tidak. Kita hanya consider bimbing, ajar, orang kata didik, lepas tu bagaimana step tu semua ada video. Ada step by step semuanya. Tak payah risau. That's why perlunya ada upline, perlunya ada mentor, perlunya ada pembimbing untuk anda menyimpan emas tu dengan ilmu. Kita bukan jenis touch and go. Touch and go tu maksud macam mana? Okey, dah join, lepas tu pandai-pandai lah sendiri. Tidaknya. Kita ada dalam circle positif. Kita ada group. Kita ada consider yang sentiasa memberikan motivasi, memberikan tips, memberikan informasi, memberikan maklumat promosi. Memang berada di dalam circle yang positif. Sebab apa? Kak Nida ni seorang yang cerewet tau Pok Yi. Okey, kalau misalnya kata Kak Nida tak puas hati dengan sesuatu tu, Kak Nida memang dah tak akan fokus kat sana. Tapi kalau Kak Nida dah jenis dah puas hati kat situ, that's why Kak Nida pula sharekan kepada kawan-kawan semua supaya mendapat benefit daripada apa yang Kak Nida dah dapat. That's why kita tak nak orang kat luar sana terlepas peluang yang ada. Pok Yi ni kat mana ni? Pause ni Pok Yi. Pok Yi line slow ke macam mana? Jadi maksud Kak Nida kat sini, jadi kalau anda nak menyimpan emas, kena dengan ilmu. Kalau anda nak menyimpan emas, pastikan anda sentiasa berada di dalam circle positif di mana anda sentiasa dapat maklumat dari masa ke semasa. Sebab public goal ni bagi maklumat sampai kita pun tak terkejar. Betul tak Pok Yi? Banyak sangat maklumat, banyak sangat promosi, banyak sangat informasi tentang emas dan juga tips-tips bagaimana nak menyimpan emas dengan betul. Ya. Yeah. Pok Yi rasa macam mana? Pok Yi punya so far sejak dah join ni, apa yang Pok Yi rasa dekat public goal sendiri? Seronok. Best, sedap. Sebab satu-satunya syarikat emas yang Pok Yi jumpa yang betul-betul nak tolong orang. Bukan setakat jual emas saja. Dia jual emas, dia bagi ilmu. Dia bagi cara-cara, macam-macam cara ni. Mana bagi Pok Yi memang the best. Jadi Pok Yi tak salah pilih tepat menabur emas. Pok Yi tak salah pilih tepat beli emas. Pok Yi tak salah pilih tepat simpanan emas. Sebab kita ni sebagai dealer ni pun, kita pun beli simpan emas juga. Dan dia pula di situ kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu dari mentor-mentor kita yang atas-atas tu. Bagi Pok Yi mana, Pok Yi galakkan orang ramai. Okey, daftarlah dengan Kak Nida. Mulalah dengan modal kecil-kecil dulu. RM1 ke, RM200 kok pandang dah. Masuk join public go, beli emas simpan dengan public go dengan Kak Nida. Bagi Pok Yi memang, Pok Yi jumpa public go ni memang berbaloi-baloi. Ya, betul. Berbaloi-baloi. Sebab apa? Kalau misal kata, kenapa nak join kena ada upline? Kenapa nak join kena ada dealer? Okey, kalau anda tak ada dealer, anda daftar saja dekat website, siapa yang boleh bimbing anda? Siapa yang boleh bagikan informasi ataupun tips bagaimana nak menyimpan ataupun apa saja kaedah-kaedah yang ada public goal? Mesti anda perlukan guideline. Kalau anda contact dengan staff PG, staff PG pun akan at the end cakap contact upline anda, contact dealer anda. Sebab apa? Public goal sendiri dah menekankan kepada founder dah menekankan kepada staff-staffnya, maknanya kita dah ada dealer untuk membantu newbie. Kita dah ada dealer. Itu peranan dealer. Dealer bukan kata nak untung. Nak kata untung. Tak ada. Kalau anda menyimpan emas ni, apa yang Kak Nida untung? Okay? Anda dah simpan. Kalau misal kata Kak Nida nak untung, setakat paling maksimum pun 2% je Pok Yi kan? Macam Kak Nida pun 2%. Macam Pok Yi 1.5%. Consider macam itu saja. Kalau beli 1,000 2%, Kak Nida dapat berapa saja? 2% berapa? RM20 je kan? Kalau contoh 2,000. Jadi kenapa Kak Nida nak tekankan sangat? Tekankan sangat sebab apa? Kita nak berterusan memberikan informasi di mana kita sendiri dah dapat benefitnya. Jadi kita nak orang lain pun dapat benefit yang sama. Jadi maksudnya dalam masa kita adalah nak
orang kata nak cari pahala juga kan Pak Yi. Kan mencari sama-sama membimbing, menyimpan emas, sama-sama dapat benefit apa yang kita dapat. Jadi kita tak nak orang kat luar sana yang sedang tercari-cari ni di platform yang salah. Okay, di tempat yang salah. Dengan orang kata takut nak mula. Dekat public goal hanya dengan 100 saja, lepas tu belajarlah ilmu emas, lepas tu tambah. Jangan kata masuk ribu-riban terus. Kalau misalnya kata tak ada ilmu, orang kata besok kalau harga turun semacam goyah. Tidak. Mulakan dengan sedikit, lepas tu belajar ilmu emas. Belajar, lepas tu kemudian baru buat decision untuk tambah. Bagi orang yang trauma. Bagi orang yang dah study tentang public goal, yes, anda mulakan dengan apa saja bajet yang anda ada. Yang penting, kena di tempat yang betul. Yang penting juga kat public goal ni semua kaedahnya adalah patuh syariah. Mendapat kelulusan daripada Amani Advisors Sdn Bhd, di mana pengurusinya adalah Tan Sri Muhammad Dr. Daud Bakar. Jadi kalau anda nak tahu siapakah panel syariah kami, boleh Google Amani Advisors Sdn Bhd. Semua kaedahnya mendapat kepatuhan syariahnya, jadi kita tak payah sanksi tentang transaksi ataupun jual beli kat public goal. Ya, betul. Itulah kita punya panel syariah public goal. Jadi kalau misalnya kata takut ada trauma, datang ke Menara Public Goal, datang ke branch Public Goal. Kat situ anda boleh nampak sendiri bagaimana urusan transaksi ataupun urusan pejabat itu kukuh ke, wujud ke tidak kan. Trauma, takut kena tipu. That's why kalau kata takut kena tipu, mulalah 100 tu. Takkan 100 tu pun kami Public Goal ni kaya kan. Kan. Dekat tempat lain anda boleh ribu-riban. Kan, dekat sini RM100 pun dah takut. Kenapa nak takut RM1? Kan kita letak ribu-riban kan, lain cerita. Tetapi kalau nak jadi dealer public goal, itu cerita lain. Itu cerita di mana anda beli package dealer, tapi hakikatnya bukan yuran. Anda dapat emas. Lepas tu boleh buat pula ambil 10 kali bayar. Itu package dealer. Kenapa nak join dealer mahal? Okey, ada sebab dia. Sebab apa? Sebab public goal nak mereka yang betul-betul serius nak jadi dealer sahaja boleh membeli emas tu sebab dia serius. Serius nak jadi dealer. Kalau beli package dealer tu murah-murah, semua orang jadi dealer. At the end tak ada siapa yang boleh serve siapa-siapa. Sebab kalau you dah jadi dealer, consider you dah jadi pembimbing emas. Jadi public goal nak pembimbing emas yang serius. That's why package dealer public goal agak mahal, tapi bagi Kak Nida tidak mahal. Sebab apa? Kita dapat emas. Bukan yuran. Bukan bayar buta-buta. Tidak. Beli emas, package dealer, dapat emas. Betul tak, Pak Yi? Betul. Tak ada apa-apa yuran. Satu lagi pula, ini kita ni dealer-dealer ni pilihan Tuhan. Tuhan pilih kita. Membimbing orang. Ajar ilmu ke orang. Pak Yi tak fikir sangat pasal komisen tu. Pak Yi tak percaya boleh jadi cikgu emas. Kalau cikgu sekolah boleh tahan. Ni cikgu emas. Pak Yi tak percaya. Pak Yi rasa ni satu nikmat yang Tuhan bagi. Pak Yi rasa gembira dapat membimbing orang ramai buat simpanan emas. Ini merupakan satu anugerah yang Pak Yi tak boleh nak cakap lah. Satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan bagi kepada dealer-dealer public goal. Sebab tu Pak Yi tak tekan sangat komisen tu. Berapa-berapa tak kisah. Yang tu yang penting kita ilmu yang kita ada tu kita boleh share ke orang ramai. Sebab kita dia pun beli kok emas. Kan tak beli, kita ada duit beli macam biasa. Bukannya beli banyak. Betul lah. Ada sikit beli sikit, ada sikit beli sikit, ada lebih beli banyak. Kita mana dari segi harga tu kita dengan customer tak ada beza. Kalau customer beli satu. Harga satu saja. Semua pada satu harga. Tak ada harga diskaun, tak ada. Special. Cuma kita special kita ni, kelebihan kita ni, kita ada ilmu dan kita menyampaikan ilmu tu kepada orang ramai. Kalau tak nak simpan emas tu, belajar dulu. Biarlah tak nak simpan pun, tak nak beli. Belajar ilmu emas dulu, cari cikgu-cikgu. Nak berjaya, kena kawan dengan orang berjaya. Kalau nak pandai, kena cari orang pandai ajar kita. Kalau kita tak reti semua, jadi duduk gitu je. Dah sampai bila kita nak ubah keluarga kita, sampai bila kita nak ubah hidup kita ni. Kita perlu berubah. Daripada susah kena jadi tak susah. Daripada senang kita nak senang lagi. Jangan semata-mata memandang kepada inisiatif yang kita dapat. Sebab inisiatif yang kita dapat tu
Yang tu bagus. Tu rezeki juga. Tapi yang penting ilmu tu kita cari. Kita cari ilmu supaya kita dapat menyampaikan kepada orang ramai. Sebab ada 3 benda hak Nabi royak, Nabi khabar. Kita ada ilmu, kita sampaikan kepada orang ramai. Pahala belaka tu, ngalir-ngalir pahala. Anak yang soleh, lepas tu satu lagi, aku tak ingat. 2 je ingat. Puasa ya Pok Yi, terlupa ya Pok Yi. Tak apa, yang penting dah banyak sangat dah Pok Yi sharekan kepada Kak Nida pun Kak Nida pun dapat juga ilmu baru ni. Consider sebab kita ni kalau kita seorang, kalau kita nak berjaya cepat, okay, kita boleh berjaya seorang-seorang. Boleh buat seorang-seorang. Tapi kalau kita nak berjaya lebih jauh, kita kena ada kumpulan. Kita ada kita ada consider group. Kita kena ada banyak idea. Kalau seorang ni satu idea je. Jadi kalau misal kata dalam satu group, kita ada idea Pok Yi, ada Suzy, macam-macam idea muncul. That's why dia jadi kebabung. Betul tak? Yang ini actually contoh, memanglah ini benda ni kecil je Pok Yi. Tapi kita boleh buat kan Pok Yi? Kan? Kita boleh buat. Jadi maknanya orang kata alah setakat sampul aja. Tapi kalau tak buat together, Kak Nida buat seorang tak jadi ni. Kak Nida hanya boleh design saja. Tapi yang tukang ambil uruskan semua Suzy. Lepas tu kalau kita nak buat order pula mesti ada ramai yang order. Mesti ada minimum order 5,000 baru boleh order. Jadi kita tak boleh bergerak seorang-seorang. Kita kena ada kumpulan. Yang buat idea ni pula adik yang timbulkan nak boleh buat sampuraya ni adik Suzy, Izam. Jadi maknanya kita ada together, bukan seorang-seorang. That's why kat dalam public goal kita tak gerak seorang-seorang, kita gerak berkumpulan. Lepas tu consider macam motivasi tu mesti perlu ada. Support system perlu ada. Lepas tu kita perlu consider macam refresh tiap minggu dengan perkara-perkara positif. Perkara-perkara motivasi. Itu yang ada dekat public goal yang Kak Nida tak dapat kat tempat lain. Yang kat tempat lain Kak Nida ada tempoh lebih kepada sale. Macam mana nak dapat customer, sale. Itu je. Tapi motivasi, bimbingan, orang kata sokongan, Kak Nida dapat kat sini. That's why Kak Nida seseronok kat sini. Semua ada. Engineer ada. Ya Allah. Dia lebih bernilai lagi daripada emas ni Pok Yi. Dia lebih bernilai lagi. Seka positif ni lebih bernilai lagi dari emas. Emas ini adalah kita punya simpanan. Tetapi sokongan tu, yang itu mana nak dapat, mana kita bayar sokongan, support kawan, grup positif. Mana benda tu tak boleh dibayar ataupun tak ternilai. Itu adalah rezeki, anugerah. Betul tak Pok Yi? Betul. Betul. Tanya tu nak tanya gapo-gapo boleh komen dalam Kak Nida punya komen tu boleh komen lah. Tertasul lah Kak. Sebenarnya excited ni Pok Yi, harga hari ni 311 ni pecah rekod. Hari tu paling tinggi 308. Aslinya 308. Hari ni 311. Kalau orang yang nak menjual, tengah capai matlamat ataupun memang nak beli hartanah, masa ni lah masa untuk boleh menjual. Okey, tapi kalau macam Kak Nida, belum ada keperluan, Pok Yi belum ada keperluan, kita tak jual, kita simpan. Okey, jadi maknanya kalau macam ni, beli 881, dah jadi 1,300 lebih. 1,000 dah naik RM500. Senang tak? Jadi kalau contoh ya Pok Yi, kita bercakap dari segi nilai ya. Jadi ini 3 ni naik harganya 1,500. 500. Betul. 1,500 kalau nak jual. Untungnya 1,500. Tapi sayang. Nampak kecil tapi nilai tinggi. Ya. Kita rasa kita sikit je. Ada orang beli berkilo-kilo Pok Yi. Pok Yi dah beli sekilo dah. Rahsia lah tu. Rahsia. Boleh dapat. InsyaAllah. Doakan. InsyaAllah. Mana tahu duit terpijak Pok Yi, duit raya kan. Lepas tu anak-anak muda buatlah auto debit account gap.
buatlah auto debit. Sebab apa? Tadi Kak Nida punya topik hari ni bermula daripada semalam ada orang tanya, hadiah utamanya bunga emas 10 gram je ke? Tak ada. Kita ada 20 hadiah untuk cabutan bertuah yang join auto debit account Gap. Hadiah pertama bunga emas 10 gram. Hadiah kedua bunga emas 5 gram. Hadiah ketiga 1 dinar. Lepas tu 0.5 1 dinar. Lepas tu setengah dinar. Lepas tu 1 gram, 0.5 gram. Lepas tu earring. Earring tu lelaki mungkin tak ni lah, kalau dapat bagi kat isteri lah. Earring pun ada 2. Lepas tu yang seterusnya C-wallet RM50 dan seterusnya gold card folder yang ini. Untuk pemenang ke-11 hingga ke-20. Kak Nida ingat semua tu sebab apa Kak Nida, kita kalau nak join pun kita kena tahu kan apa peluang potensi kita dapat. Jadi siapa yang join auto debit account Gap minimum RM200 selama 12 bulan, setiap bulan anda peluang menang emas. Simpan emas, menang emas. Best ke tak best? Best ke best sangat? Bukan best ke tak best? Best ke best sangat? Minimum RM200 saja. Sedangkan kalau anda boleh menang bunga emas 10 gram tu hari ini harganya RM3,000. Okey, sekejap. Tadi Kak Nida dah rekod. Bunga emas 10 gram Pok Yi, kalau kita boleh menang RM3,103. Betul. Apa tu yang menang semalam adalah seorang lelaki. Bulan lepas pun lelaki juga. Untung ke tak untung? Kita tak tahu ke? Setiap bulan ada cabutan, lucky draw setiap bulan. Ya, lucky draw ini setiap bulan selama anda join auto debit account Gap minimum RM200 saja anda dah boleh layak menang cabutan bertuah ni. Minimum RM200 simpan emas di dalam account Gap Gold Accumulation Program. Nak kena ribu-riban getak kan? 200 je kan Pok Yi? Minimum 200 dah layak dah. Menangnya emas. Kat public gold tu je lah cabutan bertuah dia emas. Itu je sebab apa kita emas nak menang emas. Takkan kita emas nak menang kapet pula kan. Okey. Sebab apa? Kita bergelumang dengan emas. Jadi hadiahnya adalah emas. Jadi kepada anda yang nak menyimpan emas, anak-anak muda nak menyimpan emas, subscribe auto debit account Gap, letak tarikh yang sesuai dengan gaji anda, automatik tolak, tak payah fikir dah. 12 bulan, lepas tu tengok je dapat tak peluang cabutan bertuah menang Tantan nombor 1. 10 bulan, 12 bulan setiap, bukan sekali entry 12 bulan sekali je cabutan bertuah, tidak. Setiap bulan. Best ke tak best? Pok Yi, best tak? Pok Yi ambil tak auto debit? Rahsia. Rahsia saja Pok Yi. Dia beli sekilo pun dia cakap rahsia saja. Okay, so maksudnya jangan lepaskan peluang, paksa diri untuk konsisten. Sebab kalau kita tak paksa, tak ada orang boleh paksa. Macam Pok Yi cakap, tak ada orang boleh paksa kita. Kita sendiri ada kesedaran untuk diri kita nak menyimpan diri kita. Sebab apa? Kita menyimpan ni emas. Kita bukan, selalu orang kata, orang yang ada emas dah tentu ada duit. Tapi orang yang ada duit, belum tentu dia beli emas. Dia ada emas. Itu satu. Yang kedua pula kita selalu kata, emas ni merupakan kekayaan semasa senang, penyelamat ketika gawat. Itu yang paling penting. Penyelamat. Kalau kita terdesak, tiba-tiba akan datang, kita tak tahu macam Pok Yi cakap, kita sakit ke, kita apa ke, at least kita dah ada emas sebagai security. Lepas tu kalau misal kata semakin anda membeli emas, semakin bertambah harta anda. Semakin anda membeli emas, semakin bertambah aset anda. Semakin anda membeli emas, semakin banyak simpanan ataupun pelaburan anda. Okey, yang seterusnya, ini ayat-ayat power ni Pok Yi. Misal kata beli emas menyesal, tak beli emas lagi menyesal. Ini adalah ayat daripada ni. Tuan Samsudin Kadir. Dia tulis kat sini. Beli emas menyesal, tak beli emas lagi menyesal. Dia bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu Pok Yi. Semua terbalik je kalau dalam live ni. Ni semua bahasa Melayu. Okey. Okey. Buku-buku kat Public Gold ni boleh beli dekat PG Mall. PG Mall tu apa Kak Nida? PG Mall ni adalah bisnes online milik Public Gold. Tahu tak? Kalau kita dalam Public Gold, kita dua serangkai tau. Kita ada tempat menyimpan, kita ada tempat shopping yang kita boleh buat pendapatan. Dekat Public Gold ni kalau anda menjadi dealer, anda akan terima dua pendapatan. Pertama 20 hari bulan dan kedua 25 hari bulan. Pertama daripada Public Gold, kedua daripada PG Mall. Best ke best sangat-sangat. Okey, lepas tu kalau kita kata nak menyimpan ni Pok Yi. Okey,
Pertama dapat elakkan duit daripada cair. Lepas tu kedua, nilai dia makin meningkat sebab dia adalah kalis inflasi. Tak payah fikir dah inflasi. Dulu orang kata kalau simpan duit tu nampak banyak aja dalam bank. Hakikatnya kita terpaksa bayar lebih. Sebab apa? Kuasa duit tu dah menyusut. Kan? Dulu karipap zaman Kak Nida 30 sen. Sekarang ni ada tak 30 sen Pok I? Tak rasa. Kalau Pok I sempat rasa 5 sen dapat. 10 sen. 5 sen zaman kita boleh beli coklat 10 biji. Kan ada. Okey, satu lagi macam ni lah. Kenapa Pok I buat simpanan emas ni? Okey. Gaji tu ikut masing-masing punya pendapat gaji masing-masing. Pok I ni anak 7 orang. 7 orang. Pok I buat seorang 100. 7 orang tu dah 700 dah. Pok I buat untuk 20 tahun. Pasal Pok I sendiri buat. Pok I buat untuk Pok I buat untuk orang rumah dan anak-anak. Termasuk anak yang dah kahwin. Pok I baru dapat cucu seorang. Cucu Pok I pun Pok I buat. Sebab apa? Pok I tak nak anak cucu Pok I ni susah di masa akan datang. Pok I tak nak Pok I tak nak tinggal hutang untuk anak-anak. Jadi Pok I bermula dari sekarang. Okay? Sebab ada juga anak Pok I tak nak masuk. Tak apa. Pok I buat untuk dia. Pok I buka akaun untuk dia. Pok I guna duit Pok I sendiri. 100 orang. Pok I gila-gila lah. Bulan ni 3 orang. Pok I bayar 300. Bulan depan 2 orang pula. Pok I gila-gila macam tu. Penting konsisten kita buat. Tu kita buat untuk anak. Dan satu lagi yang paling utama, kita ni sama ada kita ni suami ke, kita ni isteri ke, kita pun kena ada juga simpanan untuk diri kita sendiri. Sebab suatu hari nanti, anak-anak akan meninggalkan kita. Kita duduk dengan bini. Okey. Lepas tu bila kita duduk dengan bini, masa dah umur dah meningkat, time tu lah kita nak guna duit. Masa pencen sebenarnya kita nak guna duit. Sekarang ni kita tak guna duit lagi yang sebenar. Lepas pencen kita nak guna duit. Jadi bila kita dah buat persiapan dari awal, kita pencen dengan gembira. Kita pencen dengan rasa hati yang tenang. Walaupun kita ada KWSP, berhati-hati. Sebab KWSP yang kita ada, contoh kita ada 100,000. 100,000 paling kurang, majoriti rakyat Malaysia, Pok I duduk tengok lah. Pok I ni suka mengkaji semua. Apa-apa Pok I suka mengkaji. Lain pakar keuangan bagi tahu, rata-rata rakyat Malaysia yang bila dah dapat KWSP, paling lama 5 tahun, 6 tahun, lepas tu habis duit. Bila dah habis duit KWSP, masa itulah kita akan jadi susah balik. Kita tak nak hari tua kita susah. Yang tu masalah masyarakat kita ni. Duit banyak dapat 100,000, tapi bila dah dapat banyak, bawa family pergi jalan-jalan tu bagus. Tapi simpanan untuk hari yang tua tu tetap kena buat juga. Itu saja. Ya, betul tu Pok I. Betul sangat-sangat. Kalau misal kata kita dah ada KWSP, kalau misal kata kita dah ada duit pencen, kita boleh cipta dana persaraan yang kedua dengan emas. Kan? Kita boleh cipta dana persaraan kedua dengan emas. Caranya macam mana? Caranya daripada sekarang lah anak-anak muda ni. Anak-anak muda ni daripada sekarang menyimpan untuk dana persaraan. Dalam masa yang sama, menyimpan tu kena paksa, buat je auto debit macam Kak Nida cakap tadi. Lepas tu dalam masa yang sama, dalam jangka masa panjang dia meningkat. Nilai dia meningkat. That's why kita kena fikir tu. Ini berbeza dengan duit kertas. Duit kertas walaupun kita nampak amount dia banyak, tapi dia susut nilai. Kita contoh je lah dulu troli, kalau kita pegang satu troli tu kita bayar dalam 300. Sekarang ni 300 tak penuh pun troli. Kan? Troli je kosong. Masuk 2-3 barang 100 settle. Kalau dulu 300 okey penuh troli. Sekarang 300 separuh je. Sebab apa? Kita terpaksa bayar lebih, harga barang naik. Tapi hakikatnya sekarang ni, persoalan yang kita cakap sekarang ni, emas yang kita simpan ni naik. Jadi that's why ada juga satu artikel di mana kalau kita pergi haji dengan umrah, kalau kita pakai duit, kita terpaksa pakai duit tu lebih. Tapi kalau kita pakai emas, gram emas tu kita nak jual balik tu kurang. Sebab apa? Nilai emas sudah naik. Betul tak Pak I? Jadi maksudnya simpanan, bak kata pakar kan, bukanlah semua duit simpanan tu kita ubah kepada emas. Sebahagiannya kan, sebahagiannya. Kalau orang kata alah nak canang emas satu, tidak. Kita kena fikir, kena ada dengan ilmu. Sebahagiannya parking dekat emas, sebahagiannya maintain lah dekat mana platform yang anda sedia ada. Bukan 100%, bukan 100%. That's why kata kena dengan ilmu. Betul tak Pok I?
Betul. Okay, so sekarang Kak Nida rasa tadi plan setengah jam aja Pok Yi. Sekarang ni dah nak masuk pukul 10. Posting belum buat lagi. Okay, kita baru buat live aja. Tak apa. Pok Yi ada nak cakap something untuk closing? Okey, ini je. Saya Pok Yi bagi tahu kepada pendengar-pendengar TikTok di luar sana, di seluruh Malaysia, di seluruh dunia, simpanlah emas untuk masa depan. Betul. Tepat sekali. Simple je jawapan Pok Yi. Simpanlah emas. Tak ada jawapan nak panjang-panjang lagi. Maksudnya, anda fikirlah sendiri maksud Pok Yi tu. Memang tepat sekali. Misal kata, kenapa Pok Yi kata emas? Jadi that's why anda kena kaji, anda kena explore. Anda macam kita orang sendiri juga buat kajian, buat explore ni. Tapi sekarang ni banyak pendedahan dah diberikan kepada anda. Terima kasih kepada Azrina. Terima kasih. Ini salah seorang juga dealer public gold. Jadi kalau anda nak menyimpan emas, tak payah fikir. Sebab apa kata tak payah fikir? Tak payah nak ribu-riban dulu. 100 dulu pun boleh dah. Okay? Ataupun buat je dulu RM200 melalui auto debit. Lepas tu nak belajar ilmu emas, lepas tu tambah. Dekat situlah anda fikir. Sekarang ni nak kata kami ni nak scammer ribu-riban, 100 tu boleh kaya ke? 100 tu anda sendiri rugi ke? Tidak. That's why berbezanya di public gold dan juga di tempat lain. Kita tak main ribu-riban kalau misal kata mereka nak belajar. Boleh saja mula dengan 100. Assalamualaikum, semoga kita istiqamah menabung emas di public gold. Terima kasih kepada Cik Puan Nursyah Amri. Terima kasih. Yes, semoga kita konsisten menyimpan emas dan kita sharekan kepada kawan-kawan kat luar sana yang sedang tercari-cari bagaimana cara nak menyimpan emas. Ada yang mungkin tak tahu, ada yang mungkin masa kata belum jumpa lagi kaedah yang sebegini. Macam kita, macam Pok Yi pun lambat juga jumpa. That's why kita bila lambat, that's why kita nak bagi kesedaran kepada anak-anak muda, jangan buat kesilapan kepada macam kami, di mana kami dah tempuh pengalaman-pengalaman kesilapan tersebut, jadi tak nak anak-anak muda buat benda yang sama. Jadi peluangnya ikutlah kata-kata pakar, ikutlah hadirlah training, banyakkanlah baca buku tentang kewangan dan juga tentang emas. Lepas tu anda tidak berada di dalam jalan yang sesat. Betul tak Pok Yi? Anda berada di jalan yang lurus. Okey? Sebab apa? Kami ini jenis yang cerewet juga. Kami juga jenis yang berkira juga. Jadi apa yang kami dapat, apa yang kami share ini adalah pengalaman kami yang mana kami tidak mahu anda rugi peluang, rugi masa dan juga rugi nak mencari-cari sesuatu yang cepat. Dekat public gold, dia slow and steady. Betul tak Pok Yi? Kita betul. Slow and steady, janji, buat. Slow steady tapi selamat. Biar lambat asalkan selamat. Ya, betul. Kak Nida cakap slow and steady. Pok Yi cakap biar lambat asal selamat. Jadi maksudnya, kita cool-cool sahaja. Bagi Kak Nida, emas kat public gold, anti-stress. Betul tak Pok Yi? Okeylah Kak Nida. Right. Ini saja boleh sembang-sembang. Tadi ada baca tadi tu, Cik Jak ke apa nama. Dia cakap nak jadi anak saudara Pok Yi. Boleh. Mari Terengganu. Dia nak jadi agak saudara sebab Pok Yi nak bagi set gold bar raya tu. Pok Yi jangan lupa Kak Nida nak kirim satu pasal kepok, satu pasal flyers. Nanti kan Kak Nida WhatsApp. Alright. Okay. Terima kasih. Terima kasih kepada yang join. Azrina, Nursyah, terima kasih. Dan insyaAllah kita sama-sama kongsi maklumat, kongsi informasi dan juga kita share apa saja pengalaman tentang emas, promosi dan juga peluang yang ada dekat public gold untuk semua. InsyaAllah. Terima kasih Pok Yi. Terima kasih support Kak Nida daripada mula live tadi. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. InsyaAllah kita live lagi.